saya difahamkan bahawa anda semua, tuan-tuan dan puan, doktor-doktor sekalian adalah penasihat akademik, dan pada masa yang sama bila bertugas sebagai penasihat akademik, kita juga ada ruang dan peluang untuk menjadi penasihat dalam konteks kehidupan mereka. Dan saya juga sedar bahawa ramai di kalangan anda semua pernah ataupun menerima banyak persoalan-persoalan daripada anak pelajar, tuan-tuan dan puan semua berkaitan dengan isu kesihatan mental. Sebagai contoh, sebelum saya teruskan, jangan risau pasal slide saya. Kalau slide saya itu tak bergerak, jangan risau. InsyaAllah saya boleh teruskan. Tanpa slide pun tak apa. Sebab nampak macam lain mungkin tak stabil. Jadi kalau problem sangat, saya akan off saja slide saya. Okay. Dan yang pertama sekali, siri yang kedua, yang lepas seorang pensyarah berkongsi tentang satu kes. Satu kes yang saya rasa macam ini memang kes yang sangat-sangat selalu berlaku di universiti. Mana-mana universiti di seluruh Malaysia pun, di dunia pun sekalipun, sudah tentu akan berdepan dengan isu yang berkaitan dengan kes yang dikongsikan ini. Kes ini berkaitan tentang seorang pelajar yang datang kepada pensyarah tersebut menyatakan bahawa beliau ada perasaan ingin bunuh diri. Dan sudah tentu bila seorang pelajar datang ke dengan ini, kalau saya pun di universiti, saya pensyarah ke, saya doktor ke dan sebagainya, saya pun akan gegabah walaupun di hospital. Sebab bila mana seseorang individu nyatakan bahawa mereka ingin mati, itu adalah satu situasi yang kita panggil sebagai red flags, very major warning sign, yang umumnya sekiranya ia berlaku di hospital, mereka perlu dimasukkan ke dalam ward semata, semasa dalam psikiatri, dan tidak ada cara lain melainkan mereka perlu dimasukkan ke ward, melainkan ada beberapa syarat. So, yang pertama sekali, bila seorang pelajar itu berjumpa dengan kita dan menyatakan bahawa mereka ingin mati ataupun ingin bunuh diri, sebenarnya itu adalah satu perkara yang saya boleh katakan baik. Walaupun mungkin tuan-tuan dan puan rasa macam apa yang baik ni doktor, kok orang nak mati. Tapi dalam konteks itu saya boleh katakan bahawa ia satu perkara yang baik kerana dia sanggup ataupun dia sudi ataupun dia percaya kepada tuan-tuan dan puan untuk menceritakan sesuatu yang sangat penting, iaitu perasaan ingin mati atau perasaan ingin bunuh diri. Sebab umumnya tuan-tuan dan puan, selagi mana mereka boleh bercakap dengan orang lain, boleh menyampaikan perasaan mereka, boleh menyatakan apa yang mereka rasa, sebenarnya orang tersebut masih lagi dalam keadaan selamat. Maksudnya dia tidaklah sampai tahap dia tak boleh nak buat apa dah. Bila dia sanggup datang ke kita dan beritahu semua ini, maksudnya mereka masih lagi 50-50 ataupun sebenarnya tidak sampai pun 50%. Tetapi lintasan-lintasan itu memang berlaku. So dalam konteks lintasan ingin mati ni tuan-tuan atau ingin bunuh diri ni, sebenarnya adalah satu lintasan yang agak biasa berlaku, terutamanya untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan stres, gangguan-gangguan kesihatan mental yang serius, yang mana kebiasaannya lintasan ini akan datang dan akan pergi. Dia bukanlah sesuatu lintasan yang kekal di situ ataupun lintasan yang boleh mengakibatkan seseorang itu melakukan sesuatu yang berbahaya. Kecuali dalam konteks penyakit mental yang serius yang mempunyai simptom atau gejala berkaitan dengan tentang bunuh diri. Sebagai contohnya, major depressive disorder severe form. Sebab major depressive disorder ni tuan-tuan, kemurungan ni dia ada beberapa stages ataupun beberapa severity. Konteks severity ni ada 3, mild, moderate dan severe. Tapi jika sekiranya seseorang itu didiagnosa mempunyai severe major depressive disorder, kebanyakan mereka ada lintasan dengan bunuh diri ataupun telah melakukan perkara tersebut, telah cuba untuk melakukan perkara tersebut berkali-kali. Dan dalam konteks pelajar kita, umumnya bila mereka datang kat kita tu, mereka masih lagi dalam keadaan selamat. Cumanya bagaimana kita nak approach kes ini. Okay? Yang pertama sekali tuan-tuan puan, bila seseorang individu itu menyatakan bahawa mereka ingin mati dan sebagainya, yang pertama sekali, perkara pertama yang kita akan tanya kepada mereka adalah adakah perkara itu telah mereka lakukan, pernah mereka lakukan dan sebagainya. Itu adalah perkara yang pertama yang kita nak kena tahu. Okay, sebab apa? Sebab dalam konteks pernah mencuba dan sebagainya, maksudnya mereka telah pun melakukan perkara mencederakan dan mendatangkan kecederaan pada diri sendiri, itu bukan kali pertama. Pernah berlaku beberapa kali, dan sudah tentu dalam konteks zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan, ada ramai orang-orang di luar sana yang telah pun menjadikan habit mencederakan diri sendiri sebagai satu perkara yang lumrah bagi mereka. Sebab apa? Mereka kata bahawa every time rasa stres, every time rasa tertekan, every time ada masalah, the only way out untuk mereka adalah mencederakan diri sendiri, iaitu mendatangkan kesakitan fizikal untuk memadamkan kesakitan emosi. Dan ini adalah satu tingkah laku coping
Walaupun coping, tetapi coping yang tidak bagus. Itu adalah cara coping mereka, dan cara coping itu tidak sihat. Kenapa? Ia boleh mendatangkan banyak masalah, banyak keburukan, dan dia boleh escalate. Maksudnya makin lama makin teruk sehingga tahap mereka mungkin tanpa niat ataupun tanpa sengaja boleh mendatangkan maut pada diri mereka sendiri kerana apa yang mereka lakukan. Okay? So bila mana orang itu datang, yang pertama sekali kita akan tanya pernah lakukan dan sebagainya. Nombor dua adalah adakah mereka di bawah rawatan. Sebab mendapatkan rawatan adalah salah satu perkara kunci utama bagi orang-orang ini. Mereka tidak boleh hanya datang kepada kita mengadu saja tanpa ada usaha untuk mendapatkan rawatan ataupun enggan untuk mendapatkan rawatan. Sebab ada di kalangan pelajar ini jumpa kita kata nak bunuh diri tapi tak enggan pergi hospital, enggan jumpa kaunselor, enggan jumpa psikologis dengan alasan bahawa psikologis kaunselor tak faham. So dia mungkin kata doktor dia yang faham. Maksudnya pensyarah dia yang faham, orang lain tak faham. Ini adalah satu perkara yang saya kira boleh mendatangkan masalah kepada tuan-tuan dan puan. So kalau boleh kita cuba elakkan daripada kita deal dengan mereka ini secara one to one tanpa ada professional help. Maksudnya dalam konteks ini mereka perlu dipastikan untuk mendapat perawatan. Sebab kita kena ada disclaimer dengan orang-orang sini. Disclaimer ni adalah kita kena cakap awal, saya ni bukan pakar, saya ni bukan ahli dalam bidang ini dan saya tak tahu macam nak approach dalam kes ini. Saya harap awak kena jumpa doktor sekarang kalau boleh. Kalau you nak saya bantu, kita boleh call pusat kaunseling ataupun kita boleh bantu call pusat kesihatan untuk dapatkan bantuan segera. Tapi most of the time, bila orang-orang ini takkan nak. Sebab apa tak nak? So dia rasa macam saya comfortable dengan doktor je, saya nak cakap dengan doktor je. Saya tak nak cakap dengan orang lain. So dalam konteks itu sebenarnya budak itu bukanlah dalam keadaan yang bahaya. Bukan dalam keadaan bahaya, tetapi bukanlah maksudnya kita boleh just let go macam tu saja. So yang pertama sekali, macam saya kata, adakah ini kali pertama. Yang kedua adalah adakah anda sedang mendapatkan rawatan ataupun mahu untuk mendapatkan rawatan. Sebab itu adalah kunci utama untuk mereka sihat. Mereka tidak boleh cuma datang ke kita cakap 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, kononnya ada masalah dan kemudian balik lepas beberapa ketika datang balik kat kita cakap 2-3 jam, kononnya ada masalah dan balik dan kemudian datang balik tanpa mendapatkan rawatan profesional. Sebab apa ini dalam konteks ini saya boleh katakan boleh disamakan dengan isu emotional abuse ataupun emotional blackmailing terhadap lecturer lah, terhadap pensyarah-pensyarah. So tak adil untuk anda semua mengendali kes-kes seperti ini, sebab kes-kes ini seperti yang saya katakan adalah kes-kes yang kira sebagai red flags dalam kesihatan mental, penyakit mental sebagainya, dan ia perlu dirawat di dalam ward jika memang betul-betul sebab dalam konteks intention niat untuk membunuh diri ini sebenarnya kita boleh stratify lagi bergantung kepada keadaan dan sebagainya. Ada kes di mana walaupun orang itu mencederakan dia sendiri, bila kita nilai stratify severity dan sebagainya, kita lihat bahawa ia bukanlah isu ingin mati, ia ialah isu untuk mengendali emosi yang bermasalah, apa yang kita panggil sebagai emotional regulation problems ataupun emotional dysregulation syndrome. So ini adalah isu biasa yang berlaku di kalangan remaja dan orang muda. Sebab majoriti mereka yang mengalami masalah ini tidaklah mempunyai apa-apa penyakit mental. Mereka ada masalah kesihatan mental tetapi bukan penyakit mental. Dan ini adalah pokok perbincangan kita pada hari ini. Okay? So yang pertama sekali, bila kita cakap tentang kesihatan mental tuan-tuan, we are not talking about mental illness. Saya tidak bercakap tentang penyakit mental. Saya bercakap tentang isu kesihatan mental. Sebab majoriti pelajar anda semua mempunyai isu kesihatan mental tetapi bukan penyakit mental. Sebab in terms of percentage, dalam konteks Malaysia, around 30% plus rakyat Malaysia yang berumur di antara lingkungan 18 ke 25 tahun ke 29 tahun mempunyai masalah kesihatan mental pada satu-satu masa. Around 1/3 of them ada masalah kesihatan mental, bukan penyakit mental. Dan maybe less than 10% sahaja daripada kalangan mereka itu yang mempunyai penyakit mental. So 30% ada masalah kesihatan mental, less than 10% from 30% tu ada masalah penyakit mental yang boleh didiagnosa pada satu-satu masa. So generally apa yang doktor, tuan-tuan dan puan semua deal di universiti adalah mereka mempunyai masalah kesihatan mental. Tapi of course akan ada di kalangan pelajar kita yang mendakwa mereka ada penyakit mental tetapi sebenarnya tidak pernah pun didiagnosa. So itu adalah perkara yang kedua yang seterusnya kita kena check dengan pelajar-pelajar kita. Kalau mereka mendakwa bahawa mereka ada ADHD, mereka mendakwa mereka ada GAD, mereka ada mendakwa MDD dan sebagainya, bipolar dan sebagainya, kita kena tanya mereka adakah masalah anda tu pernah didiagnosa, adakah anda pernah mendapatkan bantuan profesional. Sebab itu adalah dua prasyarat utama untuk orang-orang yang menyatakan bahawa mereka ada penyakit mental. Sebab mengapa saya kena tekankan perkara ini? Sebab dalam zaman sekarang tuan-tuan, fenomena mendiagnosa diri sendiri ni agak
kerap berlaku. Even bila datang ke kami pun, ramai di kalangan pelajar datang kepada kami dengan diagnosa yang pelbagai. Okay, ada yang kata dia ada MDD lah, GAD lah. Diorang diagnosis dia orang diri sendiri. Dan bila doktor kata bukan penyakit itu, mereka marah pula kat kita. Sebab apa? Mereka suka dengan label itu. Sebagai contoh, saya pernah jumpa dengan satu pesakit klien ni. Memang dia tak setuju dengan doktor yang tak boleh nak diagnosis dia apa-apa penyakit mental. Dia kata doktor ni tak pandai lah. Sebab dia kata memang bila saya tengok memang saya ada penyakit-penyakit ni. Dan dia bagi kita 2-3 diagnosis. Obviously memang dia ada masalah kesihatan mental lah. Sebab itu yang dia suka sangat ada penyakit mental tu. Tetapi sebenarnya bila kita buat objective assessment dalam konteks kesihatan mental ni tidak pun disahkan dengan apa-apa penyakit mental sekalipun. Dan ramai di kalangan pelajar kita juga akan datang dengan simptom-simptom sebagaimana textbook penyakit mental. Simptom textbook ni maksudnya dia akan cakap kat kita seolah-olah mereka baca buku, mereka hafal gejala dan mereka present kat kita, macam itulah cerita. Dan ini semua boleh menjadi satu masalah kepada kita sebab kita pun tak tahu yang mana betul yang mana tidak. Tapi syarat utamanya adalah mereka perlu mendapatkan rawatan yang betul, mesti jumpa profesional betul-betul. Jangan hanya didasarkan kepada apa yang mereka kata sahaja. Sebab seperti yang saya katakan, ramai di kalangan pelajar kita ataupun orang zaman sekarang ini memang datang dengan kononnya penyakit-penyakit tertentu tetapi tidak pernah pun mendapatkan rawatan ataupun tidak pernah pun disahkan di mana-mana sekalipun. Sebab apa? Tuan-tuan puan, kalau kita tengok di kalangan social media influencer, tak kisahlah di Instagram ke TikTok ke FB ke, artis kita ramai yang mendakwa ada penyakit mental pun. This is quite common. Ada yang kata dia pernah ada MDD lah, pernah ada bipolar dan sebagainya. Tetapi itu semua bukanlah sesuatu yang kita boleh kata kita boleh sahkan. Dakwaan-dakwaan ini sometimes digunakan untuk melariskan ataupun untuk meningkatkan perasaan simpati dan sebagainya. Sebab itu, di kalangan pelajar kita kena emphasis bahawa segala masalah kesihatan mental perlu dirujuk ataupun perlu bertemu dengan profesional. Dalam konteks universiti, sekurang-kurangnya mesti wajib pergi ke pusat kaunseling untuk berjumpa, tengok apa masalah you dan sebagainya. Jika perlu diagnosis yang proper, jika perlu rawatan lanjutan dan sebagainya, kena pergi hospital, kena pergi mana-mana yang sepatutnya untuk mendapatkan rawatan. Because as I said, macam contoh pada siri pertama, ada satu soalan daripada lecturer juga yang berkaitan tentang pelajar yang tak dapat score at the end of semester, suddenly datang kepada pensyarah tersebut menyatakan bahawa dia tak score sebab dia ada masalah penyakit mental. Sedangkan benda itu tidak pernah diketahui pun oleh pensyarah tersebut, tapi dia menggunakan alasan itulah. For whatever reason, kenapa dia gunakan alasan itu bila dah habis exam, kita pun tak tahu, tetapi itu bukanlah sesuatu perkara yang patut berlaku. Dan dalam konteks itu tuan-tuan, mungkin untuk memastikan ini tidak berlaku, di mana dah hujung semester, dah assignment patut dihantar, tak hantar, suddenly mengaku kata ada penyakit mental dan sebagainya. Sometimes early screening penting. Early screening tu maksudnya adalah bila mereka masuk ke fakulti, masuk ke jabatan anda pada minggu pertama, bulan pertama dan sebagainya, mungkin kita boleh galakkan mereka ini untuk menjalani satu sistem, satu saringan kendiri, self-screening berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, mungkin anda semua tahu, kita boleh gunakan DAS, Depression, Anxiety and Stress Scale untuk budak-budak ni buat je. Anda semua tak perlu print out dan sebagainya, just minta diorang buat DAS screening dekat online. Dan kita just bagi disclaimer kata bahawa jika anda mendapati bahawa DAS anda tak elok, contohnya result DAS anda severe atau very severe dan sebagainya, please get help ataupun at least bagi tahu saya jika anda tidak tahu bagaimana nak dapatkan bantuan. So ini adalah perkara-perkara praktikal yang kita boleh bantu mereka untuk mendapatkan bantuan dengan cara yang betul. Sebab kita nak galakkan pelajar kita untuk mendapatkan cara bantuan yang betul. Sebab kita tak naklah ada isu di belakang hari nanti kata macam pensyarah tak memberikan yang terbaik lah, pensyarah tak nasihat betul-betul dan sebagainya. Itu semua kita tak mahu. Okay, so dalam konteks itu mungkin screening awal before kita teruskan semesti itu dan sebagainya boleh membantu anda untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang mungkin ada kerentanan ataupun vulnerable kepada isu kesihatan mental. Secara umumnya, bukan diagnosis, tapi secara umumnya kita boleh menilai tahap kesihatan mental seorang pelajar. Okay, so dalam konteks kesihatan mental tuan-puan, sebenarnya ada 4 komponen penting. So ini adalah perkara yang kita boleh perhatikan pada pelajar-pelajar kita. Okay? Yang pertama sekali adalah keupayaan pelajar kita untuk mengendali diri mereka dengan baik. Supaya pelajar kita mengendali diri mereka dengan baik dengan cara mereka tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Budak-budak ini umumnya tak ada masalah. Mereka ni majoriti anak-anak pelajar kita tidak ada masalah ini. Maksudnya mereka ada karakter mereka sendiri, mereka ada personality mereka sendiri dan sebagainya, cara pembawaan mereka sendiri, cara coping mereka, decision making mereka dan problem solving mereka. Umumnya by the age of 18, 18 tahun,
dalam konteks kesihatan mental, mereka ini dikira telah pun mencapai tahap personality yang matang. Tahap personality yang matang bukan maksudnya pemikiran dan cara berfikir yang matang. Tahap personality yang matang maksudnya adalah kita ni ada ciri-ciri personality kita tersendiri, dan umumnya by the age of 18, kita boleh katakan bahawa seorang individu itu telah membentuk personality asas yang cukup bagus, cukup baik dan sebagainya. Tak kisahlah personality itu ada masalah atau tidak, itu cerita lain, tetapi umumnya mereka sudah ada personality mereka sendiri. Sebab mereka telah pun melepasi tahap di mana mereka masih mencari identiti. Of course, ada di kalangan mereka masih lagi tercari-cari identiti, tetapi personality asas tu telah ada. So anak-anak pelajar kita, majoriti dan banyak keadaan mereka ni dah okey dah dari segi personality. So pembawakan diri di dalam bilik kuliah, pembawakan diri di dalam fakulti atau jabatan tu kita dah nampak. Kita boleh kelaskan dah. Mereka dah ada client, so-called client mereka sendiri, mereka dah ada cohort group mereka sendiri dan sebagainya, yang kita nampak itulah style mereka, itulah cara mereka, dan kita okey dengan itu dan mereka okey dengan style mereka sendiri. Namun ada di kalangan pelajar ini yang masih lagi tercari-cari, yang ni sometimes kita akan lihat bahawa mereka ni confused. Mereka ni confused maksudnya mungkin cara pembawakan diri tu nampak mudah gelisah, nampak bimbang dan sebagainya, tak yakin, ada inferiority complex dan sebagainya. Itu adalah berkaitan tentang masalah kendiri mereka sendiri. That is actually the first component of mental health. The second component of mental health adalah dalam konteks pelajar kita adalah pengendalian stres-stres yang biasa di kalangan pelajar. Contohnya assignment, group work, pertanyaan dalam dewan kuliah, soal jawab dengan lecturer dan sebagainya, interpersonal care, communication dan sebagainya. Itu adalah basic yang kita harapkan pelajar kita boleh hadapi. Stres-stres biasa yang boleh dihadapi oleh pelajar yang anda semua tahu apa dia. Bagi saya, tuan-tuan dan puan, doktor-doktor sekalian mungkin dah bertahun-tahun sebagai pensyarah. Obviously korang tahu, doktor-doktor sekalian tahu apa stres-stres normal yang dihadapi oleh pelajar, dan kita boleh kenal pasti yang mana pelajar yang tak boleh cope dengan stres yang normal ini. So pelajar yang tak boleh cope dengan stres yang normal ni, tuan-tuan, adalah mereka yang kita kira bahawa ada masalah kesihatan mental, bukan penyakit mental lagi. Okay? Sebab ini adalah definisi yang diberikan oleh World Health Organization. So keupayaan untuk mengendali stres dan membawa diri sebagai seorang pelajar adalah dua ciri utama dalam konteks kesihatan mental pelajar-pelajar kita. Dalam konteks pembawaan sebagai pelajar tu maksudnya mereka itu mencapai tahap minimum yang kita harapkan daripada seorang pelajar. Kita tak minta semua orang cemerlang. Of course tidak semua orang cemerlang, tetapi majoriti daripada mereka once dah masuk universiti, of course mereka ni berpotensi. So kita consider setiap pelajar yang masuk ke dalam UiTHM adalah pelajar-pelajar berpotensi untuk menghabiskan pembelajaran, berpotensi untuk mencapai tahap terbaik yang mereka boleh capai dan sebagainya. Tetapi jika sekiranya pelajar kita ini tidak mencapai tahap minimal yang kita rasa patut dicapai oleh seorang pelajar di UiTHM contohnya, maksudnya ini adalah pelajar-pelajar yang kita kata vulnerable dan kebarangkalian besar mempunyai masalah kesihatan mental. Okay? Dan the fourth component of mental health adalah keupayaan mereka untuk contribute di universiti. Contribution to universiti tu tak semestinya kena aktif dalam kurikulum, kena aktif berpersatuan, kena aktif NGO, kena buat ini, kena buat itu, kena pegang jawatan dan sebagainya. Tetapi community contribution dan konteks pelajar universiti termasuklah tidak mendatangkan apa-apa masalah kepada rakan sejawatan, rakan sefakulti, rakan sekuliah dan sebagainya. Mereka ni tak datangkan masalah. Itu pun dikira sebagai community contribution. Okay? Kalau kita kenal pasti mana-mana pelajar yang sentiasa mendatangkan masalah ke dalam jabatan, ke dalam fakulti ataupun kuliah, maksudnya dia ada sesuatu yang tidak kena dengan budak tersebut. Now, tadi saya cakap tentang kesihatan mental, ada juga saya tentang penyakit mental. Sebab apa? Ramai orang confused sebenarnya. Apa beza masalah kesihatan mental dengan apa itu bezanya dengan penyakit mental? Mungkin ramai di kalangan kita berfikiran bahawa masalah kesihatan mental dan penyakit mental ni ada satu spektrum. Daripada satu end iaitu normal mental health kepada another end iaitu abnormal mental health ataupun penyakit mental. Tapi sebenarnya teori itu tidak begitu tepat. Berdasarkan satu teori apa yang kita bagi sebagai the two continuum model. Two continuum model ni, mereka berbincang tentang kesihatan mental ni sebenarnya ada dua spektrum yang berbeza. Satu spektrum adalah kesihatan mental, satu lagi spektrum adalah penyakit mental. Okey, penyakit mental, kesihatan mental. Okey. Dan mereka menyatakan bahawa secara umumnya kita semua ada baseline in terms of kesihatan mental kita. Dan baseline kesihatan mental kita tu bergantung kepada 4 definition yang saya sebutkan tadi. Personality asas kita, gaya kita menyelesaikan masalah, problem solving kita, decision making kita, coping skill kita dan sebagainya. Itu adalah baseline kesihatan mental kita.
ada di kalangan kita semua, mungkin ramai di kalangan anda semua macam tuan-tuan dan puan, pensyarah-pensyarah sekalian, obviously tuan-tuan dan puan secara umumnya mempunyai high mental health. Secara umumnya. Of course ada yang ada masalah kesihatan mental, tapi umumnya kita ni ada kesihatan mental yang bagus, sebab itu kita boleh flourishing dalam apa-apa bidang yang kita terlibat. Kita boleh push diri kita boleh mencapai apa yang kita inginkan, kita boleh push the boundaries dan sebagainya untuk mencapai tahap yang kita rasa bagus untuk diri kita. Maksudnya generally kita ni ada kesihatan mental yang baik. Kesihatan mental yang baik, high mental health ataupun bahasa istilahnya flourishing. Namun di kalangan kita yang ada high mental health ni, itu tidak bermaksud bahawa kita ni terhindar daripada apa-apa penyakit mental. Walaupun kita ada kesihatan mental yang baik, tidak semestinya kita terhindar daripada penyakit mental. Sebab penyakit mental tuan-puan adalah kontinum ataupun spektrum yang berbeza dengan kesihatan mental itu sendiri. Dan penyakit mental ni kita kena treat bagaimana penyakit yang datang yang lain. Virus, infection, COVID lah sebagai contohnya. Ataupun masalah darah tinggi, kencing manis sebagainya. Walaupun ada sebabnya pada diri kita. Contoh macam kencing manis, mungkin kita tak jam makan, mungkin faktor keturunan dan sebagainya. Tetapi penyakit kencing manis itu bukan kita. That is not part of us before. Now kita ada penyakit itu. So penyakit adalah penyakit, asas kita adalah asas. Dan konteks penyakit kesihatan mental pun begitu juga. Kita ada kesihatan mental yang mana asas kepada diri kita, personality kita, karakter kita dan sebagainya, dan penyakit yang datang. So penyakit yang datang tu can be anything. Keburungan, anxiety, ADHD, bipolar dan masalah-masalah yang pelbagai yang lain. So dua perkara yang berbeza yang kita kena bincangkan secara berasingan. So ada orang di kalangan kita semua, mungkin ada rakan-rakan sekerja anda semua ada berhadapan dengan penyakit mental. Tak kisahlah penyakit mental apa sekalipun, tetapi bukan bermaksud bahawa mereka mempunyai kesihatan mental yang lemah. Tidak. Sebab walaupun seseorang itu diuji dengan masalah kesihatan mental yang serius, penyakit mental yang serius, tidak semestinya mereka mempunyai kesihatan mental yang lemah. Sebab reason for orang boleh recover daripada penyakit mental ada kerana apa? Sebab baseline kesihatan mental dia sangat bagus. Contohnya spiritualnya sangat bagus, socialnya sangat bagus, psychologicalnya sangat bagus, dari segi biological dia sangat bagus. That's the reason why orang boleh recover dengan lebih mudah. Mengapa di kalangan kita semua yang mempunyai penyakit mental susah nak recover? Sebab apa? Sebab at the background kita punya mental health is low. Maksudnya kesihatan mental sebenarnya, asas kita sebenarnya rendah. Cara coping kita tak betul, kita ada isu dengan so cara coping kita betul kan, sebagai contoh, ataupun kita ni tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi mengakibatkan baseline kesihatan mental kita rendah. So baseline kesihatan mental kita rendah boleh menyukarkan untuk kita pulih daripada penyakit mental. That's why dalam konteks pelajar kita tuan-tuan, dia ada dua grup. Satu grup yang kita nak tengok adalah konteks kesihatan mental mereka. Budak-budak ni macam mana sebenarnya? So budak-budak ini ada ciri-ciri itu sendiri yang korang nampak, karakter yang korang nampak secara luarannya, lahiriahnya, dan juga mungkin ada karakter dalaman yang mungkin korang tak nampak, mungkin diberitahu orang lain dan sebagainya. Tapi umumnya kita boleh nampak secara dasarnya pembawakan mereka boleh menyatakan tahap kesihatan mental budak-budak ini. Namun ia tidak boleh menceritakan tentang sama ada seseorang itu ada penyakit mental atau tidak. Sebab penyakit mental ni very spesifik kepada diagnosis tertentu. Okey, diagnosis lain akan membawa maksud yang berlainan. Yang mana diagnosis yang contohnya major depressive disorder adalah karakter-karakternya, GAD adalah karakter-karakternya, bipolar disorder adalah karakter-karakternya dan sebagainya yang saya akan bincangkan secara ni. So next one, so now I already talking about apa itu definisi kesihatan mental. Saya sudah pun bercakap tentang apa beza antara kesihatan mental dengan penyakit mental. The third one will be bagaimana kita nak mendiagnosa seseorang itu ada penyakit mental. Because this is important. Sebab macam saya katakan, ramai mungkin mendakwa bahawa mereka ada penyakit mental tapi tidak pernah didiagnosa pun. Ataupun ramai di kalangan mereka ini pernah buat screening online. Nowadays tuan-tuan dan puan, screening online ni macam-macam ada. Screening untuk bipolar ada, screening untuk depression ada, screening untuk panic disorder, macam-macam screening yang pelajar kita boleh buat. Ya, mungkin mereka akan buat di atas talian dan dia akan beritahu tuan-tuan dan puan tentang result bahawa mereka adalah didiagnos mempunyai penyakit mental, sedangkan tidak pernah berjumpa dengan profesional. Sebab dalam konteks penyakit mental tuan-tuan puan, dia tidak boleh diagnosis secara objektif begitu saja. Ia mestilah digandingkan sekali dengan subjective assessment. Subjective assessment sebagai contohnya adalah
gaya bahasa badan dia, cara percakapan dia, isi percakapan dia, cara pemikiran sebagainya, itu akan menentukan sama ada seseorang itu ada penyakit mental atau tidak. Tidak hanya berdasarkan objective assessment. So, kalau pelajar kita buat objective assessment tentang apa-apa penyakit mental sekalipun, itu bukan maksud mereka confirm ada. Cuma boleh meningkatkan suspicion atau meningkatkan kebarangkalian bahawa mereka mungkin ada masalah kesihatan mental, tidak semestinya penyakit mental lagi. So, untuk kita mendiagnosis seseorang itu ada penyakit mental, tuan-tuan dan puan, doktor sekalian, dia ada 4 komponen. Okey, 4 komponen. Yang mana 4 komponen ni, saya tak share dah, saya punya slide, saya takut dia bersangkut lagi. 4 komponen ni tuan-tuan dan puan, saya sebut saja. Okey, yang pertama sekali adalah komponen tanda-tanda dan ciri-ciri. Komponen tanda-tanda dan ciri-ciri sesuatu penyakit tersebut. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh saya berikan kepada anda semua, kalau katakanlah kita nak mendiagnosa seseorang itu ada major depressive disorder, kemurungan, seseorang itu mestilah mempunyai salah satu daripada 2 gejala utama penyakit kemurungan, iaitu sama ada mereka ada depressed mood, perasaan down yang berterusan yang tidak diakibatkan oleh apa-apa trigger. Okey, umumnya mereka punya depressed mode ni bukan diakibatkan oleh situasi, bukan diakibatkan orang lain dan sebagainya. Umumnya depresi mereka itu beyond situasi tersebut, dan perasaan kemurungan itu sangat teruk dan tidak berpadan dengan situasi yang dihadapi. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan pelajar kita, dia kata saya depressed doktor. Depressed sebab apa? Saya baru putus cinta. Itu kita tidak kira sebagai penyakit kemurungan lagi. Kita cakap, kita cuma kata bahawa okey, anda mempunyai satu gejala seumpama kemurungan, iaitu anda rasa down. Tetapi anda down sebab apa? Sebab dia putus cinta. Adakah down sebab putus cinta tu normal tak normal? Itu adalah satu reaksi normal dalam konteks apa yang mereka hadapi. Jadi kita tidak kira itu sebagai satu gejala penyakit. Itu kita kira sebagai satu gejala kepada isu kesihatan mental berkaitan dengan situasi yang mereka sedang hadapi. Sebab kenapa kita kena bezakan ini? Sebab umumnya bila kita tahu apakah situasi yang mewujudkan perasaan, lebih mudah untuk kita mengatasi masalah tersebut. Dan lebih mudah untuk kita memberikan practical advices dan sebagainya, berbanding dengan orang-orang yang mengalami masalah kemurungan yang tidak ada sebab, ataupun mungkin ada sebabnya dulu tetapi sebab itu tidaklah sepatutnya membawa sampai sekarang. Sebagai contohnya putus cinta mungkin setahun lepas, tetapi sampai hari ini untuk murung lagi, itu dah beyond normal. Macam saya kata tadi, definition of mental health kan salah satunya ialah keupayaan untuk menangani stres dengan baik. So kalau dia sedih selepas dia putus tu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu kira average, itu kira kita sebagai boleh diterima. Tapi jika sekiranya sampai setahun, 2 tahun untuk murung pasal benda tu, something is not right sebab ia dah beyond daripada situasi yang telah berlaku. So terbawa-bawa sampai 5, 6 tahun, 10 tahun, itu dah beyond daripada situasi yang berlaku. So gejala kemurungan itu mestilah sesuatu yang persisten dan juga mengganggu kefungsian individu tersebut, yang mana kemurungan itu tidaklah berpada dengan situasi yang mereka hadapi ataupun telah pun melampaui had waktu yang kita rasa normal untuk seseorang itu merasa murung. Okey, itu yang pertama. Gejala major yang kedua untuk kemurungan sebagai contohnya adalah hilang rasa nikmat dalam apa-apa saja yang mereka lakukan. Mereka tidak rasa seronoknya buat apa-apa dalam kehidupan mereka. Tak seronok nak belajar, tak seronok nak bercakap, tak seronok nak keluar, tak seronok nak berinteraksi, tak seronok nak buat hobi mereka, tak seronok. Yang dalam konteks perkataannya adalah loss of interest ataupun loss of pleasure. Okey, itu 2 gejala utama dalam konteks seseorang itu mungkin mempunyai penyakit mental. Dan kemudian untuk kita mendiagnosa kemurungan, tuan-tuan dan puan, dia mestilah disertakan bersekali dengan sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 gejala yang lain. Sebagai contohnya, orang yang murung, nombor 1, dia mestilah depressed most of the day. Every day rasa depressed, every day rasa down. Dia tak ada hari yang dia akan rasa okey. Semua hari adalah sama je. Semua sedih, semua tak best, semua tak shock, semua tak seronok, semua tak rasa nak buat apa-apa. Okay, the next one, mereka mestilah ada isu dengan weight loss. Sebab apa? Selera makan hilang, ataupun increase weight, ataupun selera makan meningkat mengakibatkan mereka meningkat berat badan. So mungkin di kalangan pelajar kita, tuan-tuan puan, ada isu dengan emotional eating. Okay, emotional eating ni mungkin di kalangan kita pun ada. Yang mana kita ni kalau jenis stres je makan, seronok pun makan, gembira pun makan, gelisah makan, bimbang makan, takut makan, stres makan, sedih pun makan, maksudnya kita ada isu emotional eating. Dan ini adalah quite common berlaku di dalam masyarakat kita. Dekat Malaysia ni lagilah sebab kita ni macam-macam benda boleh makan. So apa-apa benda pun kita akan makan. Itu yang kita panggil sebagai emotional eating. Iaitu pemakanan yang berkait dengan emosi pada ketika itu.
Dan pemakanan yang berkait dengan emosi ni, masalahnya adalah bila kita makan tu kita tak sedar. Maksudnya kita memang makan dia tak peduli pasal kenyang tak kenyang. Dia makan tu just makan. Macam just nak menyumbat benda dalam mulut je. Dan yang kedua adalah driven by emosi itu saja. Bila emosi itu hilang, makan kita pun berhenti. Dan ketiga adalah kita punya cara makan adalah erratic. Maksudnya bila masa, tak kira tempat, tak kira masa dan sebagainya, kita boleh makan. As simple as tuan perempuan, contoh macam tuan perempuan dalam office. Ada di kalangan rakan tuan perempuan yang jenis macam kalau duduk dalam office tu, mulut dia tak berhenti mengunyah. Dan mengunyah. Kita tak tahu apa benda yang dia kunyah dari pagi sepetang tu. Kalau 8 pagi masuk sampai pukul 5 petang dia mengunyah. Sebab apa dia mengunyah? Mungkin sebab dia bosan, tak ada benda nak buat, stres dan sebagainya. Dia dah jadi satu tabiat yang boleh membahayakan kesihatan secara umum. Sebab apa? Emotional eating. So ada di kalangan mereka-mereka yang dewasa masalah penyakit kemurungan, juga ada masalah emotional eating mengakibatkan mereka punya berat badan akan meningkat secara mendadak. So sebab itulah ramai di kalangan mereka stres zaman sekarang ni tuan puan, bukan makin kurus, makin berat badan dia, makin obese, makin susah untuk dia mengawal pemakanan, makin susah untuk dia mengawal berat badan dia. Okay? Ada di kalangan mereka yang mengalami kemurungan juga mungkin mengalami insomnia. Dan insomnia ni tuan-tuan, masalah tidur ni mungkin bila korang dengar insomnia, biasanya korang kaitkan tentang ketidakupayaan untuk tidur. Tetapi sebenarnya insomnia ni boleh dibahagikan kepada 3 kategori secara umumnya. Okay? Kategori pertama adalah ketidakupayaan untuk mula tidur. Maksudnya bila baring, tutup mata, badan penat tetapi otak mula kosong dan tiba-tiba tak boleh tidur. Ataupun baring, badan penat, nak rehat, tiba-tiba bila tutup je mata, otak mula berjalan. So ada di kalangan pelajar kita yang kata, doktor saya tak boleh nak tidur doktor. Sebab apa tak boleh tidur? Malam je saya tutup mata, saya overthinking. Ini adalah perkataan biasa yang disebutkan oleh pelajar-pelajar kita. Overthinking. Contoh macam overthinking, obsessive thoughts. Dia orang suka, jangan pandai guna istilah-istilah ni tuan-tuan. So kita kena cakna tentang istilah-istilah yang mereka gunakan. Sebab mereka membaca banyak kan. Dan kadang-kadang benda yang kita suruh baca, dia orang tak baca. Dia orang baca benda lain kan. So benda-benda ini umumnya anak-anak muda zaman sekarang sangat cakna. Istilah-istilah ini mereka akan selalu gunakan. Sebagai contoh yang saya katakan tadi adalah mereka akan kata saya overthinking, saya tak boleh tidur. So apa yang buat bila waktu malam? Bila saya tertidur, saya main game. So kalau you main game, apa yang akan jadi? Saya akan stay tengok main game ke, saya akan Netflix ke, saya akan buat apa-apa, saya tengok TikTok ke sampai pagi. Pagi saya penat, saya lambat pergi kuliah, saya tak pergi kuliah ataupun apa sahaja. So ini adalah tingkah laku biasa yang berkaitan dengan isu kesihatan mental juga tuan-tuan. Sebab saya kena sebut juga perkara ini sebab di kalangan pelajar ada beberapa masalah yang pertama kali kita panggil sebagai addiction to any kind of social media. Sama ada online gaming, sama ada pornografi, sama ada gambling. 3 isu online addiction yang kita kenal pasti di atas di atas talian zaman sekarang ini. Dan bila kita tengok budak yang ada masalah addiction kepada online gaming ke, kepada porn ke, kepada kepada gambling dan sebagainya, umumnya mereka ni ada background tu, mereka ada masalah dah. Bukan orang yang budak-budak yang okey, tuan-tuan sekalian, doktor-doktor sekalian, mereka ni tidak ada masalah untuk bermain game. But waktu tidur dia orang akan tidur, mungkin dia terlajak sikit-sikit tapi umumnya mereka boleh kawal penggunaan masa mereka dengan baik umumnya. Tetapi ada di kalangan pelajar kita yang tak boleh nak kontrol masa. Malam dia akan berjaga sampai ke pagi dia tidur, sama ada dia pergi kuliah, tak pergi kuliah satu hal, lambat kuliah satu hal, assignment pun berterabur satu hal lagi. Macam-macam isu yang mereka timbulkan. Kenapa? Malam mereka dah tak jaga. Mereka tak take care of their nights. So mereka akan datang dengan isu-isu seperti ini. Benda pertama yang kita akan kena pasti ialah mereka kelihatannya ada addiction kepada gaming, kepada online dan sebagainya. Dan umumnya mereka akan kata, saya malas, saya overthinking, saya rasa penat, saya rasa bosan. Saya akan kaitkan segala tingkah laku mereka itu kepada emosi. Sebab apa? Bila emosi mereka tak mampu nak regulate betul-betul, segala tingkah laku mereka akan jadi not regulated juga. Tingkah laku mereka akan melampaui batasan-batasan yang sepatutnya. Macam saya kata tadi, gaming addiction, pornographic addiction dan sebagainya. Dan saya sebut sebab apa, ini memang perkara yang biasa kita jumpa bila pelajar-pelajar universiti datang kepada kami di klinik psikiatri untuk mendapatkan rawatan. Sebab mereka mungkin datang kepada kami sebab dia kata macam saya ni ada masalah pornografi. Saya ada masalah terlampau kerap onani dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan masalah sebenar. Mereka ada masalah lain di sebalik masalah pornografi, masalah onani ke, masalah gaming dan sebagainya. Ada masalah lain yang kita akan cuba settlekan.
Itu cuma kita bagi sebagai the tip of the iceberg saja. Benda lain yang di bawah tu lagi banyak yang kena diselesaikan berbanding dengan perkara itu. Sebenarnya perkara itu boleh selesai secara sekaligus jika kita boleh selesaikan kat bawah tu. Okay, so macam saya kata tadi, insomnia boleh dibagi kepada 3. Insomnia yang pertama adalah ketidakupayaan untuk memulakan tidur. Yang kedua adalah ketidakupayaan untuk mengekalkan tidur yang baik. Umumnya untuk orang-orang yang sukar untuk mengekalkan tidur yang baik ni adalah mereka-mereka yang ada masalah anxiety. Okay? Mereka-mereka yang mudah risau, mereka-mereka yang mudah stres, akan mimpi buruk, akan mimpi yang macam mimpi yang sangat memenatkan, akan rasa macam tidur mereka tak nyenyak, tidur mereka tak refreshing, bangun pagi rasa penat dan sebagainya. Itu adalah common gejala yang boleh dihadapi oleh orang-orang sebegini. Okay? So mereka ini akan datang kepada kita dengan masalah yang macam ni. Okay. So dan ada juga di kalangan mereka ini mempunyai terminal insomnia. Terminal insomnia itu maksudnya adalah mereka susah untuk, mereka terbangun awal tetapi susah untuk memulakan kehidupan mereka. Terbangun pukul 3 pagi, terbangun pukul 4 pagi, terbangun pukul 5 pagi tetapi tak boleh nak mulakan hari mereka. Sebab apa? Pada kecil itulah emosi mereka sangat terganggu. So budak-budak ini akan bagi tahu dengan kita, saya bangun awal every day, doktor, prof, tuan, puan, tetapi saya tak boleh nak bergerak, seperti kata saya. Umumnya ini ada kaitan dengan kemurungan. Okay, so ini adalah possibility, gejala-gejala yang boleh berlaku pada satu-satu individu itu sebelum kita sahkan bahawa mereka ada penyakit mental, guys. Okay, itu baru major depressive disorder. Kalau anxiety pula caranya lain pula. Kalau bipolar lain pula cluster of symptoms. Kalau ADHD pula lain pula cluster of symptoms. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan puan dengan satu lagi diagnosis yang popular di kalangan pelajar-pelajar kita, iaitu ADHD. ADHD terutama bila tak siap kerja, dia akan kata saya ni ADHD. Saya ADHD sebab tu saya tak buat kerja. Saya ni ADHD sebab tu saya suka bertangguh. Saya ni ADHD sebab tu saya tak fokus. Saya ni ADHD sebab itu. Sebab memang senang untuk memberikan alasan ada sakit mental so tak boleh function. Tapi sebenarnya tidak. Sebab untuk mendiagnosa seseorang ada ADHD, tuan-tuan puan sendiri pun boleh perhatikan dekat dalam dewan kuliah, dekat jabatan tuan-tuan puan dan sebagainya. Sebab mereka ni tak boleh suruh ADHD mereka. ADHD mereka bukan macam contoh macam dia tak bisa kerja je, yang lain semua dia okey. Tidak begitu. Sebab dalam konteks ADHD itu sendiri, ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dia maksudnya ada 2 masalah utama, iaitu yang pertama inattentiveness, ketidakupayaan untuk fokus. Yang kedua adalah hyperactivity atau impulsiveness. So apa petandanya kalau kita nak tengok dalam bilik kuliah kita, ada siapa yang ada possibility ADHD? Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau dalam kuliah mereka ni tak boleh duduk diam. Mereka akan fidgety, mereka akan bergerak, mereka akan bangun, mereka akan keluar masuk, mereka nampak restless. Sebab apa? Mereka tak boleh nak duduk diam-diam. Satu ialah mereka tak boleh nak fokus. 2 adalah mereka akan mudah bosan. Ketiga adalah mereka memang tak boleh duduk diam-diam. Sebab apa? Sebab dia ada hyperactivity issues. Okay? Dan kemudian kedua adalah mereka ni sangat mudah untuk melakukan careless mistakes. Benda-benda mudah yang kita rasa macam mana kau boleh buat silap benda ni? Macam mana kau boleh tersilap itu? Macam mana kau boleh tersalah hantar? Macam mana boleh tersalah ingat? Macam mana boleh tersalah salin? Benda-benda yang kita rasa macam silly mistakes akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai masalah ADHD. Ini bukan sesuatu yang cuba dilihat macam exam. Maksudnya continuously korang akan lihat di sepanjang semester tu, pelajar-pelajar ini, 1, sangat restless, 2, tak boleh duduk diam, 3, nampak macam fidgety, maksudnya kita akan dengar lah apa dia buat kat belakang pun tak tahu, keluar masuk dan sebagainya. Nombor 4 adalah mereka ni selalu melakukan silly mistakes. Okay, dan kemudian pada masa yang sama juga tuan-tuan puan, mereka ini boleh menunjukkan macam mudah lupa. So selalu tertinggal barang dalam dewan kuliah, selalu tertinggal barang dekat jabatan anda, bila pergi kat meja anda letak phone, lepas tu tertinggal, lepas tu masuk balik, kunci lah tertinggal, beg lah tertinggal, dan mereka ini akan mudah lupa. Bukan mereka ada masalah nyanyuk, tidak. Tetapi mereka memang sangat mudah terlupa, tertinggal dan sebagainya. So korang akan lihat pelajar-pelajar ini selalulah terlewat sebab apa-apa yang tertinggal. Asyik tinggal, kita rasa macam pelik kau ada tertinggal benda. And then at the same time, mereka ni tak boleh nak duduk bekerja dengan orang, in a sense that mereka tak boleh duduk diam kan. Jadi kalau contoh macam kita bagi kerja kumpulan untuk 1 hour, minta maaf lah tuan-tuan, mereka ni akan keluar awal. Sebab apa? Mereka tak boleh, dia akan fidgety, dia akan buat benda lain. So dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu orang sebab apa? Dia tak duduk diam.
Dan kalau dia dia duduk fidgety tak kacau orang tak apa, tapi dia akan mengakibatkan orang lain hilang tumpuan. Sebab apa? Kadang-kadang dia suka bercakap dengan kuat. Dia bila dia nak cakap apa-apa tu dia mencakap lepas saja. Impulsif. Impulsif. Cakap pun berlebihan, cakap yang tak sepatutnya. Mungkin dengan tuan-tuan perempuan mungkin kelihatannya tak menghormati. Tak menghormati. Cara bercakap tidak menghormati keadaan, tidak menghormati pensyarah dan sebagainya. Sebab apa? Mereka ni ada masalah impulsif. So tidak boleh tunggu giliran. Kalau nak bertanya soalan tu kita tak sempat nak habis cakap, dia akan menyampuk. Kalau kita tengah cakap dia akan cuba untuk tanya dan soalan lain dan sebagainya. Dan juga susah, kita nampak dia susah untuk concentrate dalam apa-apa tugas sekalipun. Dan pada masa yang sama, hidup mereka, kalau kita tanya kawan-kawan mereka ni, bilik berterabur, tak bersih, kita nampak mereka ni cincai, kita nampak mereka ni sangat tak kemas, kita nampak mereka ni tidak tersusun. So ini adalah ciri-ciri orang yang betul-betul ada ADHD. Memang kelihatan tuan-tuan, memang kelihatan. Dia bukan macam nampak kemas, handsome, comel, molek dan sebagainya, tiba-tiba mengaku ADHD. Itu bukan. Melainkan memang doktor dah sahkan dia ada masalah ADHD dan doktor dah start ubat, mungkin dia dah kemas dan molek lah. Kalau tidak, ni mereka tak macam tu. Okay, so sebab ini adalah diagnosis yang saya perlu sebut, sebab ramai, macam saya katakan, ramai di kalangan pelajar-pelajar anda mungkin datang kepada anda dengan dakwaan bahawa mereka mempunyai masalah ADHD dan sebagainya. Okay, so itu adalah gejala. And then untuk kita mendiagnosa seseorang itu punya penyakit mental tuan-tuan, mestilah duration ataupun tempoh sakit itu sekurang-kurangnya, kalau contoh kemurungan, at least 2 minggu. 2 minggu tu memang tak function. 2 minggu tu memang sedih. 2 minggu tu memang tak ada mood. 2 minggu tu memang rasa tak minat buat apa-apa. 2 minggu tu hilang selera makan. 2 minggu tu makan terlalu kuat. 2 minggu tu tak boleh tidur. Mestilah continuous. Dia bukan macam hari ni okey, esok tak okey, lusa okey balik, lepas tu tak okey, lepas tu okey. Lepas tu boleh pula reaktif kepada situasi. Orang buat lawak dia boleh gelak pula. Orang yang betul-betul kemurungan tuan-tuan, kita buatlah lawak apa sekalipun, sikit pun tak akan gelak. Malahan dia mungkin nak marah, malahan dia mungkin sedih, malahan dia boleh menangis dengan lawak-lawak orang. Mudah terasa tu sebagainya. Okay? So orang yang mempunyai kemurungan sebagai contoh, dia tidak reaktif kepada emosi-emosi gembira. Itu adalah typical orang yang kemurungan. Dia akan down dan down dan down, gelap, gelita saja. Dia tak ada macam boleh digembirakan dengan apa-apa sekalipun. Kalau kita suruh dia pergi tengok wayang ke, main bowling ke, buatlah apa-apa yang happy, tidak akan menggembirakan mereka. Sebab apa? Kemurungan adalah gejala penyakit. Mereka tidak lagi diri mereka yang sebenar. Mereka telah dikuasai oleh penyakit tersebut. Dan duration ini sangat penting untuk apa-apa diagnosis sekalipun. Tidak ada orang yang boleh mendakwa mereka ada penyakit mental dengan hanya ada 1 hari gejala saja. Ataupun 1 gejala saja. Ataupun gejala itu tidaklah sampai tahap tak function. Sebab salah satu komponen untuk kita mendiagnosa penyakit mental adalah tahap kefungsian individu tersebut. Jika seseorang itu tidak mampu untuk berfungsi pada tahap yang sepatutnya, barulah kita kata bahawa mereka itu ada kebarangkaian, ada penyakit mental. Tak semua orang kita boleh katakan, oh ni penyakit mental, sedangkan functioning level mereka normal. Sebab apa? Orang yang mempunyai masalah penyakit mental yang serius, tahap kefungsian mereka akan jatuh secara mendadak. Kita boleh nampak itu. So bagaimana kita nak bezakan seorang individu itu sama ada malas ke tak malas? Sebab ini soalan ni ada juga ditanya. Sebab ada di kalangan kita nampak macam budak ni macam pemalas ke sakit mental kan. Bila tanya kata sakit mental, tapi perangai tu malas. So macam nak bezakan? Okay, yang pertama sekali, jika pelajar baru dan mereka kata mereka ada masalah kesihatan mental dan sebagainya, mestilah dengan pengesahan daripada doktor. Kalau mereka kata saya ni ada rawatan, then okey. Nampak kat temu janji dia. Tahu, mungkin kalau tak nak pergi diagnosis pun tahu dia pergi temu janji kat mana, at least kita tahu memang telah disahkan even before masuk bahawa mereka ada penyakit. Ada di kalangan pelajar kita mungkin diorang declare awal-awal. Maksudnya nak masuk tu diorang bubuh dalam surat tawaran tu yang pengesahan kesihatan dan sebagainya, mereka declare bahawa mereka ada penyakit mental dan doktor dah sahkan, dan that will be okay. Tetapi ada di kalangan mereka ini tidak mahu declare. Sebab declaration tu tak wajib daripada pihak kami. So ada di kalangan mereka ni tak mahu declare masalah penyakit mental mereka. Tetapi ada kalinya bila dah masuk uni, dia akan beritahu dengan pensyarah bahawa saya ni ada follow up. Tapi follow up mesti dekat. Mesti ada kat dalam janji. So itu adalah pengesahan yang kita perlukan jika seseorang individu tersebut mendakwa bahawa mereka ada penyakit mental. Okey. Namun jika sekiranya mereka ni tak pernah pun disahkan tetapi mendakwa ada penyakit mental,
Yang pertama sekali tuan-tuan yang kita nak mengenal pasti itu adalah apa yang kita panggil sebagai the red flags ataupun the warning signs of mental illness. What will be the warning signs yang kita kena lihat kepada pelajar-pelajar kita? Yang pertama sekali, tuan-tuan puan, bila kita dengar isu deliberate self-harm. Deliberate self-harm itu maksudnya lah perbuatan mendatangkan kecederaan pada diri sendiri. Dan ia boleh dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk. Nowadays, yang paling popular adalah barcode. Barcode ni mungkin tuan-tuan pernah dengar, di kalangan pelajar pun mungkin pernah dengar dia orang sebut pasal barcode, iaitu mereka-mereka yang suka menghiris lengan mereka dengan benda tajam sehingga mengakibatkan begitu banyak kesan luka linear yang mereka akan, kadang-kadang mereka bangga dengan benda tu. Okay? Mereka akan tutup dengan lengan panjang dan sebagainya, tetapi bila cakap dengan orang tentang isu kesihatan mental, mereka akan tunjuk, tengok saya pun ada juga masalah yang sama. So barcode dia penuh lah, ada yang panjang sampai sepanjang lengan pun ada. Tetapi luka-luka itu luka-luka superficial yang tidak mendatangkan cederaan yang serius. Ada ketikanya sampai tahap mungkin pernah jahit, tetapi tak adalah sampai tahap yang berbahaya. Umumnya mereka ini bukan nak bunuh diri pun. Umumnya mereka ini ada masalah poor coping skills ataupun negative coping skill. Mereka ni tidak ada cara coping yang sihat. Coping mereka menyakitkan dan menyusahkan mereka sendiri dan mengakibatkan kerisauan pada orang lain. So, deliberate self-harm boleh datang, majoriti akan datang dengan isu ini. Yang kedua, ada di kalangan mereka juga mungkin akan end up di hospital. Sebab apa? End up di hospital tu bukan sebab barcode. Majoriti yang end up di hospital adalah kerana overdose, dan typical medication, ubat yang sentiasa mereka overdose adalah yang pertama Panadol, yang kedua vitamin, ataupun apa-apa ubat-ubatan supplements yang mereka ada di dalam bilik. Dan biasanya tingkah laku overdose ni ialah by chance, bukannya plan. By chance tu maksudnya adalah mereka ada krisis dengan pasangan contohnya, krisis dekat belajar contohnya, stres pasal nak exam sebagainya, dan diorang nampak ada Panadol, diorang akan telan berapa banyak yang ada. Tidak ramai di kalangan mereka yang plan untuk deliberate self-harm. Mereka tidak ada macam, okay, saya akan pergi kat 7-Eleven, saya akan beli sepapan, 2 papan, 3 papan Panadol dan saya akan telan 40 biji. Tak. Majoriti mereka bukan macam tu. Majoriti mereka adalah by chance pada ketika itu tengah stres dia makan ubat. So dalam konteks pelajar-pelajar sendiri tuan-tuan puan, approach kita sangat penting. Approach kita tu maksudnya adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang kita tahu overdosing dan kita tahu benda tu sangat bahaya dan kita tak suka benda tu, dan macam mana kita nak approach mereka ni. Dan mereka ini tidak boleh di approach yang kata what are you doing, kenapa you buat ini dan sebagainya. Mereka memang jenis pantang mereka. Of course kita nak cakap benda tu, tetapi pantang mereka untuk kita tegur apa yang mereka buat. Sebab mereka rasa macam benda yang mereka buat tu rational je. Dan kita kata mana ada tingkah laku rasional yang boleh mendatangkan kecelakaan, tetapi bagi mereka rasional. So dalam konteks ini sebenarnya kita akan, kalau jumpa di hospital, di kecemasan dan sebagainya, kita akan tengok apakah emosi di sebalik tingkah laku tersebut. Sebab emosi itu yang memandu tingkah laku mereka. Emosi itu yang mengakibatkan mereka mencederakan diri sendiri. Emosi itu yang mengakibatkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan jika sekiranya kita boleh bantu mereka untuk menguruskan emosi di sebalik tingkah laku itu, biasanya tingkah laku deliberate self-harm ni akan berhenti. Okey, saya dah sebut tentang barcode, saya dah sebut tentang overdosing. Yang ketiga, tingkah laku deliberate self-harm yang biasa berlaku di kalangan pelajar di universiti. Lelaki, umumnya mereka ni akan minum arak ataupun ambil dadah-dadah yang mereka consider tak berbahaya. Paling popular ganja ataupun infused vape. Infused vape ni benda baru, tetapi kita dah lihat dah mula timbul kes-kes di kalangan pelajar yang ambil vape tetapi bukan ambil vape yang kosong. Ambil vape yang diletak sesuatu di dalamnya. Okay, mungkin synthetic cannabis. Contoh, that is one of the most popular. Ataupun mushroom dan sebagainya. So, vape yang diletakkan dengan bahan-bahan new psychoactive substance ataupun dadah-dadah jenis baru. So, pelajar lelaki umumnya begitu. Tetapi kita lihat juga trend di kalangan pelajar wanita yang ada binge drinking. Binge drinking tu maksudnya mengambil alkohol secara berlebihan, berbahaya lebih teruk daripada orang yang minum alkohol sekalipun. Kita faham bahawa ada di kalangan pelajar kita minum alkohol, tetapi mereka minum alkohol dalam konteks sosial.
non-Muslim minum alkohol dalam konteks sosial, bukan macam minum sampai mabuk, minum sampai menyusahkan orang, tak. Mereka mengambil alkohol itu dalam konteks sosial. Tetapi untuk pelajar-pelajar yang ada masalah deliberate self-harm, mereka mengambil alkohol secara sembrono, dan mereka umumnya mengambil itu dengan cara yang salah. Salah di segi agama, salah di segi budaya, dan salah di segi pengambilan pun. Contoh, mereka mengambil alkohol yang keras, yang tinggi kandungan alkoholnya, dengan cara yang orang minum alkohol pun takkan minum macam tu. Saya ada tengok kes-kes di mana pelajar-pelajar ini, pelajar Muslim, wanita yang ada masalah sikit, mereka akan minum alkohol secara berjemaah. Kita tanya juga macam mana dia boleh beli, macam mana mereka boleh ada benda ni. Biasanya mereka gunakan cara pembelian mereka simple je tuan-tuan. Mereka tak beli sendiri. Mereka akan minta tolong kawan lain belikan. Biasanya mereka minta tolong kawan-kawan non-Muslim untuk tolong belikan. Ataupun mereka menggunakan kita panggil perkhidmatan Grab. Perkhidmatan penghantar barangan dan makanan ini. Grab ke Foodpanda jarang Grab. So mereka akan minum secara bersama-sama dan sebagainya. Ini adalah masalah yang berlaku di kalangan pelajar kita. So kes-kes yang sebut ni semua kes yang berkaitan dengan pelajar. So kita tak kisahlah latar belakang apa sekalipun, kebarangkalian ini boleh berlaku di kalangan pelajar kita. Okay? So macam saya katakan tadi, deliberate self-harm tu boleh jadi berbagai bentuk. Okay? Dan alkohol adalah salah satu perkara yang biasa berlaku di kalangan pelajar-pelajar universiti zaman sekarang, termasuklah penggunaan dadah-dadah baru yang diinfuse di dalam vape. Sebab dadah-dadah hardcore dulu-dulu dah tak banyak dah. Contohnya heroin, morfin dah tak ada sangat dah. Tetapi dadah-dadah jenis baru, termasuklah ais, syabu dan sebagainya, that is quite common. Even recently kita ada terima kes di mana pelajar tersebut mengambil dadah daripada token dadah yang berada dalam universiti. Of course this is not common, tetapi boleh berlaku juga. So pelajar tersebut jadi psikotik. Psikotik maksudnya mereka jadi tak waras, mereka hilang pertimbangan, mereka jadi agresif. Tapi kerana apa? Kerana pengambilan dadah yang diambil di kalangan pelajar-pelajar uni juga. So mereka ada kaki dalam uni. Okay. So itu boleh berlaku juga. Okay. Dan juga salah satu lagi gejala self-harm yang biasa kita jumpa di kalangan pelajar juga adalah seks bebas yang melampaui batas. Seks bebas ni of course kita anggap bahawa benda ni walaupun salah tetapi memang berlaku di mana-mana sekalipun. Sebentar teman-teman. Jadi isu yang saya kata ini adalah isu berkaitan dengan deliberate self-harm tu berkaitan tentang ada di kalangan pelajar kita yang menggunakan seks sebagai salah satu tingkah laku yang boleh mendatangkan kerosakan pada diri sendiri. Yang mana tingkah laku tentang seksual ni biasanya digabungkan sekali, digandingkan sekali dengan penggunaan dadah-dadah stimulan. Dan ini boleh berlaku di kalangan pelajar lelaki maupun pelajar wanita. Tetapi trend yang kita lihat adalah ada trend di kalangan pelajar lelaki yang mengamalkan men sex with men ataupun homoseksual yang menggunakan dadah stimulan plus kita panggil sebagai excessive sexual encounters. Maksudnya diorang mungkin weekend diorang pergi ke KL, ke KJP dan sebagainya, berkumpul dalam satu rumah dengan 10 orang unknown people yang everyone is strangers dan mereka melakukan seks dengan menggunakan stimulan. So ini juga adalah salah satu tingkah laku deliberate self-harm. Biasanya korang takkan jumpa kes-kes ni melainkan ada orang beritahu. Tapi kalau kita jumpa kes-kes begini, maksudnya mereka ini perlukan bantuan. Sebab ini adalah tingkah laku self-harm, mendatangkan kecederaan pada diri sendiri yang menunjukkan petanda ada masalah kesihatan mental yang serius pada anak-anak pelajar kita. Okey, apa lagi mental health flag lain? Yang kedua adalah absenteeism. Absenteeism ni adalah pelajar ini pada peringkat awal tak ada masalah untuk datang ke kuliah, tak ada masalah untuk datang melaksanakan kerja kumpulan, tidak ada masalah untuk menyelesaikan assignment. Tetapi tiba-tiba mungkin tengah semester, hujung semester ataupun mungkin in between semester tu, suddenly mereka ni hilang. Hilang tanpa sebab, hilang tak boleh dihubungi ataupun tahu mereka di mana tetapi mereka ni tak datang kuliah. Sampai tahap kita kena cari pula. Kita pula jadi mak ayah dia. So, mungkin mak ayah mereka pun tak tahu apa yang mereka buat dekat uni. Majoriti mak ayah memang tak tahulah mana anak dia buat dekat uni kan. Sebab percaya dia anak-anak tu dah masuk uni, takkan dah dewasa, takkanlah nak kena pantau juga. Tapi bagi kita di universiti pula, mungkin ini boleh jadi masalah kepada kita sebab kalau budak tu tak datang dan tak boleh menghabiskan semester dan sebagainya, of course orang akan tanya kita juga what are we doing kan. So
Absenteeism adalah salah satu petanda yang mana menunjukkan mungkin mereka ini ada masalah kesihatan mental. Ada juga isu lain tetapi ia mungkin diakibatkan oleh masalah kesihatan mental. Yang ketiga adalah social isolation. Social isolation tu maksudnya kita lihat pelajar ini bukan menjadi tetapi mengasingkan diri. Ada di kalangan kita memang jenis dia jalan sendiri, tak ada kawan sangat, tapi dia involve dalam fakulti dia involve dalam jabatan dia involve dalam apa-apa kerja kumpulan, tetapi memang jenis nyap, memang jenis tak berkawan sangat. That is quite common. Mungkin di kalangan pelajar ini mungkin introvert maksudnya memang orang yang tak sangat bersosial. Tetapi social isolation ni adalah the extreme of tingkah laku ini. The extreme of tingkah laku ini maksudnya social isolation tu sampai tahap kalau di dalam umumnya mereka mungkin absent daripada pembelajaran, nombor satu. Yang kedua adalah mereka ni memang mengasingkan diri sampai tahap mereka ni tak keluar bilik, mereka ni tak langsung tak makan di tempat awam, tak pergi masjid contohnya, tak datang kuliah tu hal. So mana kat mereka ni mereka ada dalam bilik berkurung 24 jam. Buat apa dalam bilik tak tahu. Wallahualam. Mungkin main game, mungkin duduk saja, mungkin tidur, mungkin baring, whatever it is. Tetapi mereka tak keluar bilik. Dan biasanya ini dilaporkan oleh pelajar-pelajar lain yang mungkin duduk dengan pelajar tersebut ataupun ada pasti selepas mereka tidak beberapa ketika. Social isolation secara total biasanya diakibatkan oleh penyakit mental yang serius. Social isolation secara total biasanya diakibatkan oleh penyakit mental yang serius. Bagi contohnya bagi depression disorder, contohnya adalah social anxiety disorder, contoh lain adalah skizofrenia, penyakit psikosis yang boleh mengakibatkan berlakunya social isolation secara total. Tak banyak kes begini tuan-tuan, tetapi mungkin anda akan jumpa pelajar yang sampai satu semester tak pernah nampak. Semua orang tak tahu dia kat mana, rupa-rupa dalam bilik. Masa bila dia keluar makan pun tak tahu. Dia orang ni umumnya mereka keluar pada waktu tengah malam. Masa orang semua dah tidur, masa orang semua pergi kuliah, dia akan keluar kejap, beli makanan, balik. So orang tak jumpa dia. Orang tak jumpa dia tetapi dia memang ada kat situ. Semua orang tahu dia ada dalam bilik. Tetapi semua orang tak boleh bercakap dengan dia. So ini yang kita panggil sebagai social isolation secara total. The fourth red flags, teman-teman. The fourth red flags adalah erratic behavior. Erratic behavior ni macam mana? Adalah tingkah laku yang tidak terjangka yang berlaku pada individu tersebut dan berubah dalam tempoh mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari, berubah. Daripada seorang yang sangat senyap, tiba-tiba sangat happy, sangat gembira, teruja, tiba-tiba cakap banyak, lepas tu suka nak berdebat, suka nak mempersoal sebagainya, lepas tu senyap balik. Dan tingkah laku ini mungkin sehari dua hari hilang. Umumnya bila tingkah laku erratik ni tuan-puan, ia dikaitkan dengan penggunaan dadah-dadah stimulan. Erratic behavior, tingkah laku yang boleh berubah secara tiba-tiba. Sebab dalam konteks tingkah laku yang diakibatkan oleh penyakit mental. Okay? Tingkah laku yang diakibatkan oleh penyakit mental, biasanya tingkah laku mereka quite consistent. Contohnya kemurungan 2 minggu murung. Contohnya macam bipolar disorder, seminggu atau lebih dia ada mania. Contohnya anxiety disorder, mungkin 2-3 bulan, setahun dan sebagainya. So tingkah laku ni agak konsisten, tingkah laku penyakit yang agak konsisten. Tetapi tingkah laku yang diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan tertentu, dadah sebagainya, dia tidak bersifat konsisten dan dia boleh datang dan pergi begitu saja. Dan in between tu adanya fasa-fasa normal, tuan-tuan. So bila pelajar kita menunjukkan tingkah laku yang berubah secara total daripada baseline personality yang kita kenal dia, kan, contoh macam kita tak pernah dengar dia bercakap sepanjang semester tu, suddenly dia cakap dengan sangat seronok, cakap dengan penuh confidence. Lepas tu boleh pula argue dengan kita kat depan tu, lepas tu dia akan soal kita macam-macam, dia interject kita dan sebagainya, kita nampak pelik sangat. Lepas tu pergi depan kita jumpa dia macam tak ada dah budak tu diam je. Kenapa hari tu kita pun pelik, kawan-kawan dia pun pelik mungkin dan mungkin mereka ni jadi garang, irritable dan sebagainya. Ada banyak keadaan kebarangkalian besar mereka mungkin menggunakan dadah-dadah stimulan sebagainya. Ini berlaku kerana apa? Ada di kalangan pelajar kita yang tak confident dengan diri sendiri. So mereka push diri mereka dengan cara apa? Bukan push dengan cara cuba memberanikan diri, tapi mereka push dengan menggunakan dadah-dadah stimulan. Dan ini ramai pelajar kita mengaruh. Even profesional pun ramai terpengaruh benda ini. Sebab apa? Kononnya nak dapatkan that push, tetapi akhirnya jadi psikotik, akhirnya jadi masalah penyakit mental lah pula. Okay? So what else? Sudden personality changes. Perubahan personality yang ketara yang dilihat oleh semua orang. Semua kawan-kawan dia
rakan sefakulti, rakan sejabatan dia kata memang dia pelik, memang dia berubah secara tiba-tiba. Daripada senyap kepada cakap banyak, daripada cakap banyak tiba-tiba dia senyap. Daripada jadi orang yang mandin, orang yang tak kelakar jadi orang yang sangat kelakar dan sebagainya. So perubahan tingkah laku yang tiba-tiba yang kelihatannya kekal untuk beberapa tempoh tertentu. So perubahan tingkah laku yang tiba-tiba ni, personality yang tiba-tiba ni juga adalah red flags dalam konteks kesihatan mental. Dan juga yang seterusnya lah kemerosotan dari sudut pencapaian akademik. Ini saya boleh katakan sesuatu yang kita boleh kira sebagai sesuatu yang objektif penilaian. Sebab apa? Kita boleh lihat sepanjang semester. Mungkin nowadays kita boleh tengok in between semester sebab kebanyakan perkara dalam konteks industri mungkin ada semua ada continuous assessment. So continuous assessment tu mungkin boleh mengaburi masalah-masalah mental yang muncul in between that. Tapi kalau dalam konteks semester ke semester mungkin kita nampak perubahan yang ketara. Kita biasa jumpa dengan pelajar-pelajar yang mana dia punya CGPA ataupun PNGK-nya merosot secara mendadak antara satu semester dengan semester yang lain. 2-3 semester yang pertama mungkin 3.5, 3.7, suddenly semester keempat jadi less than 3. So itu adalah perubahan yang ketara yang kita rasa, this is beyond you, this is something is not right about you. Of course, dalam konteks deterioration of academic achievement ni adalah salah satu penanda aras tahap kesihatan mental individu tersebut. So ini adalah benda-benda yang kita panggil sebagai red flags dalam konteks kesihatan mental. What else guys, tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor sekalian, adalah irritability, mudah marah. Mudah marah, kita nampak macam dia ni macam 24 hours nak marah je. Even dia tak peduli je siapa yang dia marah. Even lecturer pun dia akan marah. Even pekerja dekat uni pun dia marah. Even pegawai pembantu takbir, kelak, kawan-kawan, makcik kantin, makcik kafe, semua dia boleh marah suka hati dia. So irritability juga adalah petanda bahawa seorang itu ada masalah kesihatan mental juga. And then of course tingkah laku was-was, tingkah laku obsesif. Bagi contohnya, kita pernah jumpa pelajar yang mana dia ni ke mana-mana sekalipun dia akan dia tak suka benda kotor. Dia punya obsession adalah contamination. Obsession of contamination maksudnya dia tak boleh tersentuh ataupun mendekati apa-apa benda yang dia kira kotor. So apa yang berlaku pada pelajar ini ialah pelajar ini kalau ada tong sampah, contohnya dia nampak tong sampah tu 50 meter daripada dia akan mula mengelak daripada tong sampah tu sampai tahap dia akan keluar daripada jalan pejalan kaki. Tak kisahlah hujan ke apa, dia akan keluar. Sebab dia kata apa, dekat sangat tong sampah takut kuman daripada tong sampah tu transfer kat dia. Which is bagi kita macam tak logik, tapi bagi dia sangat logik cara pemikirannya. So budak ini kalau nak masuk kuliah, dia akan tunggu sampai orang bukakan pintu. Kan dia takkan pegang tombol pintu tu sebab dia kata tombol pintu tu ada kuman. So kalau dia duduk dekat mana-mana kursi, dia akan wipe dengan alcohol swab, tuan-tuan. Sebab apa? Dia takut ada kuman dekat kursi tu. So bayangkanlah betapa susahnya hidup dia. Kemana-mana kena alcohol swab, kemana-mana kena tunggu orang buka pintu. Even bilik dia sendiri pun tuan-tuan sebab dia duduk dalam apartment. So dia akan tunggulah depan pintu tu sampai orang masuk. Dia takkan pegang tombol pintu tu. Dia takkan gunakan even kain pun untuk pegang tombol pintu. Sebab apa? Dia takut kotor. So bayangkanlah berapa sukarnya hidup dia. So kes tu memang salah satu kes OCD yang teruk yang memerlukan rawatan yang segera. Memang perlukan ubatan. So kita beri ubatan untuk budak itu dan alhamdulillah budak itu improve slowly lah. Last time yang saya jumpa dia last month, dia dah boleh jalan dekat kaki lima tu tanpa perlu mengelak tong sampah. Kalau tidak, semua orang akan pelik tengok dia sebab apa? Dia akan elak tu sejauh-jauh mungkin lah kan. Daripada segala bentuk tong sampah, kalau dekat the whole koridor tu ada 4-5 tong sampah, memang nampak sangatlah dia pelik kan. So ini boleh jadi juga. Okay, what else? Adalah tingkah laku psikosis. Tingkah laku psikosis ni tuan-tuan, kita mungkin nampak cara mereka bercakap pun pelik, mereka cakap sendirian, mereka ketawa sendirian, mereka nampak macam berlakon, macam bermain dekat dalam kuliah imaginary. Kita nampak macam dia berbisik-bisik seorang-seorang, cara pandang dia pun pelik. Mereka mungkin macam pandang kita tembus. Bila kita bercakap dengan dia, kita tak mampu nak engage dengan dia. Dia nampak macam occupied, sentiasa occupied dengan benda yang kita tak tahu macam mana. Kebersihan diri mungkin merosot, pengurusan diri nampak macam tak elok. So cara jalan pun pelik, lepas tu bercakap pun pelik, cara buat kerja pun pelik. Dan kita ada kes di mana ia berlaku di kalangan pegawai di universiti.
yang bila dia mengajar, dia dah mengajar benda lain tuan-tuan. Dia adalah seorang pensyarah bidang A, tetapi yang apa yang dia ajar adalah bidang yang totally lain yang tak ada kena-mena langsung dengan apa-apa bidang di universiti. Dan semua pelajar dia mengadu kepada dekan lah. Sebab apa mengadu kepada dekan? Sebab mengajar benda pelik sangat kan. Macam ini bukan textbook, ini memang pemikiran dia sendiri yang dia ajar. So dah pelik sangat. So bila kita jumpa dia, rupa-rupanya pegawai tersebut mengalami masalah penyakit skizofrenia. Okay. So the last component of my talk today adalah bagaimana kita nak membantu orang-orang ini, pelajar-pelajar ini. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan dan puan bersama dengan saya pada petang ini adalah awareness. Awareness and knowledge is very important. Sebab dalam konteks kita nak membantu pelajar kita kena ada awareness dan pengetahuan sedikit baru kita boleh bantu. Tapi the main perkara penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat untuk nak kena pasti sama ada seseorang itu ada masalah kesihatan mental atau tidak tadi adalah red flags yang saya sebutkan, dan juga perubahan tingkah laku dan personality yang ketara. Kalau korang tak sure, tanya dengan kawan-kawan yang ada dengan dia. Confirmkan dengan kawan-kawan dia orang tu, ambil masa sedikit, mungkin 5 minit je, tak perlu banyak masa. Okay, that is the first steps to help them. Langkah pertama untuk membantu. Penting untuk engagekan mereka dengan profesional. Ini adalah satu benda yang saya kira wajib dalam konteks membantu pelajar-pelajar kita. Sebab yes, mungkin kita boleh bantu, tetapi lebih baik, lebih molek untuk kita engage mereka dengan professional help. Sebab long term dia boleh membantu melindungi anda sebagai pensyarah dan juga melindungi pelajar itu secara tidak langsung. Sebab pelajar itu akan mendapat bantuan secara profesional dan dia juga boleh melindungi anda daripada dipersalahkan untuk apa-apa perkara di kemudian hari. Sebab kita biasa jumpa dengan pensyarah-pensyarah yang cuba membantu, sangat bagus. Dia bantu tetapi dia tak engage dengan profesional. So bila jadi masalah yang besar, akhirnya pensyarah tu sendiri pun kena dipersalahkan. Jadi tak adil lah. Sebab korang nak buat baik kan. Jadi kita nak buat baik pun kita kena ada cara yang betul. So perkara kedua yang korang kena pastikan adalah pastikan pelajar-pelajar yang mereka ada masalah gangguan apa-apa engage dengan professional help dan baru kemudian boleh dibantu oleh anda secara kita panggil sebagai salah seorang penasihat akademik atau pensyarah kepada pelajar tersebut yang dipercayai. Sebab apa? Dalam konteks orang yang ada masalah kesihatan mental tuan-tuan, mereka nak percaya orang pun satu isu dah. Jadi bila mereka berjumpa dengan kita, sanggup nak engage dengan kita, maksudnya mereka percaya dengan kita. That's very important. Itu adalah salah satu perkara yang bagi kami sangat penting dalam konteks membantu orang yang ada masalah. So engagement yang kita tu perlu dikekalkan, tetapi dalam ruang lingkup yang profesional supaya kita boleh melindungi hak masing-masing. Okay. So yang pertama tadi adalah mengenal pasti petanda. Yang kedua adalah engagement dengan profesional mesti dilakukan. Nombor 3 barulah kita boleh engage dengan pelajar itu secara praktikal. Dan nombor 4 yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan, doktor-doktor sekalian, pensyarah-pensyarah sekalian adalah tuan-tuan dan puan perlu ada limitasi. Bagaimanakah pelajar-pelajar kita boleh engage dengan pelajar-pelajar. Sebab anda kena faham bahawa bila kita deal dengan orang-orang yang ada masalah kesihatan mental atau penyakit mental ni, mereka ni seumpama damsel in distress. Damsel in distress tu maksudnya mereka boleh tersangkut ke kita. Tersangkut dari segi emosi dan perasaannya, tuan-tuan. So we need to be careful. We need to be careful, sebab itulah kita perlukan engagement dengan profesional. Sebab profesional can be very objective dan pelajar pun tidak ada macam so-called terminat lah pula, terpikat lah pula dengan kami-kami ini. Sebab mereka layan kami sebagai seorang profesional, seorang kaunselor, seorang doktor, seorang psikologis. Kita tak ada isu itu. Tetapi tuan-tuan dan puan perlu letak barrier itu. Barrier ini sangat penting untuk menjaga privacy tuan-tuan dan puan. Sebab ini terutama kita deal dengan orang-orang muda. So mereka ini bila tengok pensyarah-pensyarah stabil, tenang, relax, dia mudah je nak apa kita panggil, nak tersangkut tu. So especially kalau mereka ada masalah. So that's why membantu pun ada limitasinya. Limitasi itu penting untuk anda semua untuk memastikan bahawa kita sentiasa kekal profesion itu. Dan macam contoh macam soalan daripada pensyarah sebelum ini, dia engage dengan seorang pelajar yang menyatakan bahawa dia nak bunuh diri selama 3 jam. Tuan-tuan, yang tu memenatkan tuan-tuan. Kena letak limitasi. Kena letak limitasi sebab bagi saya,
Kalau saya lah jumpa dengan pelajar yang kata dia nak bunuh diri, saya tak akan spend masa even half an hour pun dengan pelajar tersebut. Saya akan minta pelajar tu pergi hospital. Sekarang juga kan. Kalau dia kata tak ada doktor, saya just nak cakap doktor, okey. Nak cakap dengan saya boleh, tapi saya cuma boleh dengar mungkin setengah jam atau 1 jam. Saya tak mampu nak beri awak masa sampai 2-3 jam. Tapi yalah, of course lah, bila pelajar tu kata nak bunuh diri, kita pun gelabah jugalah kan. Kita pun takut juga. So kita mungkin ada kebarangkalian untuk kita jadi lebih pula dengan dia. Bukan selebih apa, nak bantu kan. Tapi cara mungkin boleh mendatangkan masalah kepada kita kemudian hari. So limitkan engagement tu, halakan mereka kepada profesional supaya mereka boleh dibantu secara profesional oleh orang yang betul. Then next one, how to help them in terms of practical, bagaimana nak dapatkan bantuan. So yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, in terms of experimental demolition, dekat universiti pun saya kira adanya bantuan-bantuan ataupun saluran-saluran yang boleh digunakan oleh pelajar kita untuk mendapatkan bantuan dengan betul. Ramai di kalangan pelajar kita ada risau sikit untuk jumpa kami ataupun jumpa dengan kaunselor sebagai sebab apa? Dia risau bahawa kaunselor akan dedahkan diagnosis je lah, kaunselor akan dedahkan cerita je lah kan. Dan kita dengar benda ni berkali-kali kat mana-mana sekalipun. Entah ya entah tidak kan. Doktor beritahu cerita dia dekat social media lah, macamlah kita ada masa nak share segala masalah dekat social media. Masalah kita pun banyak kan. Tetapi memang ada tanggapan bahawa kalau jumpa profesional, nanti masa depan dia gelap lah, nanti orang tahu pasal masalah dia, nanti tak boleh kerja dan sebagainya. Sedangkan tak boleh kerja tu tak ada kena-mena dengan sebab sama ada dia pernah dapat rawatan atau tidak. Sebenarnya tak boleh kerja, keboleh pasaran mereka bekerja tu bergantung kepada banyak faktor lain. Bukan faktor pernah jumpa doktor, psikiatri, pernah jumpa kaunselor, pernah jumpa psikologi. So kita kena yakinkan pelajar kita bahawa jumpa doktor, jumpa kaunselor, jumpa psikologis bukan bermaksud bahawa masa depan dia orang gelap. Sebenarnya dia boleh membantu mencerahkan masa depan mereka. Jika mereka sekiranya masalah kesihatan mental mereka itu boleh diatasi lebih awal. So, jika sekiranya mereka katakan ada di kalangan pelajar kita tak nak berjumpa dengan in-house professional. Sebab apa? Sebab nanti orang nampak masuk bilik, mungkin masuk ke pusat kaunseling, nanti kawan-kawan nampak malu. Macam-macam alasan yang digunakan. Tapi kita tak boleh stop there. Jika sekiranya mereka tidak selesa untuk berjumpa dengan in-house professional, kita akan minta dia untuk pergi berjumpa dengan mana-mana doktor di klinik kesihatan untuk melakukan saringan awal, tuan-tuan dan puan, doktor-doktor sekalian. Di klinik kesihatan di seluruh Malaysia nowadays, kita ada kaunselor berdaftar. Kaunselor yang pegawai psikologi dan kaunseling yang ditempatkan di klinik-klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Mereka tak ramai tapi mereka available dan mereka boleh menjadi, kita panggil sebagai the first line of mereka mendapatkan bantuan. Okay? So kita akan minta dia orang, okay, you need to go to klinik kesihatan, you need to see a doctor, you need to do the screening, you need to do the blood taking, you need to do apa-apa saja untuk make sure bahawa you get the proper help. So kalau dia kata, doktor lepas klinik kesihatan apa? Actually lepas kesihatan tu dia tak payah tanya you all pun tak apa. Sebab kita yang akan beritahu dia apa yang patut buat. Tapi mungkin dia orang nak tahu. Tapi saya dah pergi klinik kesihatan, dia orang tak buat apa-apa. No, don't take that as the answer. Okay, because why? Because jika sekiranya mereka pergi tu, katakanlah mereka pergi cakap masalah seni gugur. Doktor tak akan tanya benda lain lah. So kan, doktor pun dia kata, doktor saya pergi klinik kesihatan, awak cakap apa? Saya sakit kepala. So doktor bagi Panadol lah. Takkanlah doktor nak tanya benda lain sebab kita kena beritahu pelajar bila jumpa dekat doktor klinik kesihatan, mereka kena fokus kepada apa masalahnya. Jangan beritahu benda lain. Fokus pada masalah anda. Apa dia? Saya overthinking. Saya ni rasa was-was. Saya ni rasa mudah anxious. Saya ni tak boleh tidur malam. Dia kena spesifik kepada masalah. Sebab kita kena consider klinik kesihatan ni sibuk dan mereka ni adalah first line. First line dalam konteks kesihatan di Malaysia. So, kita kena ajar pelajar-pelajar kita supaya kena fokus dan objektif kepada apa masalah anda dan supaya doktor boleh fokus terus. Doktor tidak ada masa untuk macam kalau doktor di psikiatri kita ada masa untuk tanya banyak-banyak soalan. Tapi kalau doktor di klinik kesihatan mereka tidak ada masa itu. Mereka akan jawab, mereka akan entertain apakah gejala anda saja. Kalau anda tak beritahu benda lain, memang dia tak tanya dah lah. Sebab kat luar tu tak tunggu ramai kan. Takkan kalau macam nak spend masa dengan budak itu aja, obviously tak ada. Okay, so kita ajar pelajar kita supaya fokus dan objektif kepada masalah bila berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan. Kemudian saringan dilakukan, kemudian mungkin jumpa kaunselor, tunjuk ada pakar di klinik tersebut untuk memulakan ubat jika perlu, ataupun mereka akan dirujuk kepada klinik
pakar psikiatri yang terdekat. Kat mana ni? Kalau kat Johor tuan-tuan, semua distrik hospital di Johor ada pakar psikiatri ataupun sekurang-kurangnya pakar psikiatri pelawat. Okey, yang mungkin tak ada pakar psikiatri mungkin Mersing je kot. Yang lain tu Pontian. Yang lain tu saya rasa semua ada. Ini semua ada. So sebenarnya tidak ada masalah kebolehcapaian kepada klinik pakar psikiatri di Malaysia. Even kalau contohnya di Pontian ataupun di Mersing sebagai contohnya, adanya doktor pakar pelawat yang mereka hantar orangnya sekali ataupun 2 kali. So pelajar itu boleh dilihat oleh mereka ini. So and then what next? Kalau mereka dah pergi hospital, dah dapat perawatan, tugasan kita apa yang kita boleh bantu next adalah kita, nombor satu, kita cakna tentang ubatan yang mereka ambil. Sebab ada di kalangan pelajar akan beritahu doktor, saya tak boleh nak fokus lah doktor sebab masalah ubat lah doktor. Saya makan ubat, saya tidur, saya makan ubat, saya tak boleh kuliah, saya makan ubat jadi macam ni, saya makan ubat. So dalam konteks itu adalah jika anda ada masalah efek of medication, tolong discuss doktor anda supaya doktor anda berubah banyak untuk membantu anda fokus di dalam kuliah. Sebab kenapa kena beritahu ini? Kenapa kena beritahu ini kepada pelajar? Sebab kita tak nak mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk tak buat apa-apa yang sepatutnya sebagai seorang pelajar. Okay, even dekat klinik pun, benda ni penting untuk kami tahu. Kalau you ada side effect, please tell. Kalau you makan ubat, you tidur sepanjang hari, please tell kan. Sebab ubat tu kita tahu umumnya apa side effect dia, tetapi kita tak boleh nak specify apa masalah individu in terms of side effect of medication. So that's why kalau dikata ini dan ini, bila makan ubat jadi macam ni, kita beritahu kepada pelajar balik, please go back to your doctor, tell them what is happening to you, discuss balik ubat apa yang boleh. Sebab kenapa saya beritahu itu? Sebab dalam konteks kemurungan, katakan tuan-tuan, doktor-doktor sekalian, kita ada at least 5 atau 6 jenis ubatan yang berlainan dengan side effect profile yang berlainan dan efficacy profile yang berlainan yang kita ada, yang available di klinik atau hospital. So kalau tak selesai ubat, boleh tukar. Tak ada masalah itu. Okay? So kita kena ajar pelajar kita bahawa kalau you ada masalah dengan ubat, please talk to your doctor properly. Tell them. Jangan kata diam-diam saja. Sebab apa? Ramai di kalangan pesakit contohnya, datang jumpa doktor, kata okey doktor. Kata ada masalah doktor. Tetapi balik rumah kata tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Ada yang kata datang hospital cakap benda yang sama. Oh tak berkesan. Kita duk naik dos. Rupa-rupa ni tak pakai ubat pun. Kan ada yang datang ke kita katanya tak berkesan, kita duk tambah ubat, instead of dia makan ubat itu dia simpan je kan, ataupun dia makan ikut suka dia. Ada hari dia makan lebih, ada hari dia makan kurang, ada hari dia tak makan. So benda-benda ini sebenarnya yang mengganggu tahap kesihatan mereka. If let's say pelajar korang telah disahkan mengalami penyakit mental serius, apa yang korang boleh buat? Okay, apa yang korang buat? Yang pertama sekali tuan-tuan, kita akan minta pihak university to be objective in terms of adakah pelajar ini, kami nak tahu adakah pelajar ini boleh meneruskan semester, kalau contoh dengan cuti tertentu, katakanlah satu semester tu mungkin dia tak hadir 2 minggu, adakah dia boleh teruskan atau tidak? Kami nak tahu konteks objektiviti itu sebab kita nak plan dia punya treatment properly. Okay, dan nombor 2, adakah pelajar itu boleh meneruskan pelajaran, contohnya mungkin tangguh SEM dulu, ataupun mungkin kena ulang SEM, ataupun mungkin boleh drop certain subjek dan sebagainya. Sebab apa yang kami hadapi adalah bila kita jumpa pelajar pun tak jelas kan, bila kita minta dia jumpa lecturer dan sebagainya, kadang-kadang entah apa dia cakap dengan lecturer pun tak tahu kan. So, kita tak boleh nak objektif. So sometimes tuan-tuan kami akan contact dengan tuan-tuan untuk tanya sebenarnya okey, dia punya pelajar ni apa kan, betul ke apa yang dia kata janji ni kan, betul ke assessment macam ni. Kita nakkan that objectivity supaya kita boleh bantu pelajar dengan betul. Sebab umumnya apa yang kita nak buat adalah kalau boleh kami tak mahu pelajar-pelajar tersebut ditangguhkan SEM ataupun menangguhkan SEM tersebut. Sebab lagi lambat mereka habiskan, lagi susah bagi kami. Sebab apa lagi susah bagi kami? Sebab confidence level akan drop. Lagilah bila jatuh SEM tuan-tuan, dia akan berjumpa dengan juniors, dia akan bagi jumpa dengan juniors lagi, dan junior dah akhirnya memang tak habis lagi. So kalau boleh kami nak kekalkan mereka dalam SEM tersebut, dalam tahun tersebut, dan kalau boleh nak teruskan. Tapi discussion tu based on kita panggil sebagai realistic discussion lah. Kalau contohnya pelajar tersebut memang pelajar Dean's List dan dia tahu
bahawa kalau dia keteruskan SEM tu, dia punya pointer akan drop dan dia tak mahu pointer dia drop, kita akan discuss possibility of you tangguh SEM. So benda ini kita akan discuss dengan family dan discuss dengan pelajar dan juga lecturer juga. Okay. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan sebagai lecturer sebenarnya ada keistimewaan untuk berjumpa dengan doktor-doktor yang merawat pelajar tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh macam di hospital kami, saya di hospital Tun Abang Yalta, memang kita benarkan untuk lecturer yang pelajar benarkan. Maksudnya pelajar sebagai pesakit, dia kata tak apa doktor boleh contact lecturer, tak apa doktor boleh panggil lecturer saya datang dan you all nak datang, boleh datang, join kami punya round contohnya. Kalau macam pelajar anda masuk hospital, anda boleh join kawan kami. Kan bagi objektif punya input kepada kami untuk bantuan anda semua. So itu boleh dilakukan. Okay? Sebab mungkin yang korang risau ialah kerahsiaan pelajar tersebut. Kerahsiaan ni sebenarnya adalah hak milik pelajar yang mana sebenarnya secara basicnya mereka ada hak untuk kita panggil sebagai untuk merahsiakan penyakit mereka, tetapi jika sekiranya mereka menjadikan alasan penyakit mental mengakibatkan mereka tak boleh function, sebenarnya itu pun dah consider as salah satu consent kepada masalah mereka boleh diketahui oleh pihak uni ataupun kepada lecturer. Okay, namun dalam konteks kerahsiaan ini tuan-tuan, jika sekiranya anda inginkan apa-apa laporan, sebenarnya laporan itu hanya boleh dikeluarkan dengan kebenaran pelajar saja. Maksudnya pelajar dikatakanlah dia kata dia ada MDD dan dia tak boleh function, dan kita kata can you please dapatkan medical report daripada hospital untuk mengesahkan dia ada masalah ini. Dan ada kalanya pelajar yang dia bijak sikit ataupun smart sikit, dia akan bila dia keluar ward ke dia nak tangguhkan dan sebagainya, dia akan bawa bersama dengan laporan perubatan. Laporan perubatan tu boleh membantu anda untuk melakukan apa yang kita panggil sebagai objective assessment tentang sama ada korang nak sokong apa-apa yang diorang nak atau tidak. Okey, itu adalah benda yang korang boleh buat sebagai seorang lecturer. Okey, doktor-doktor prof sekalian, at the end of the day, sebenarnya kita sebagai penasihat akademik, sebagai pensyarah sebagainya, kita boleh bantu mereka secara teknikal. Sebab untuk proses pemulihan dan sebagainya masih lagi bergantung sepenuhnya kepada pelajar tersebut dan komitmen mereka kepada kesihatan. Kita boleh bantu sikit-sikit tetapi kita tak mampu untuk bantu semua benda. Obviously, sebab kita pun ada banyak benda lain nak buat. Okay, so be objective in terms of helping our pelajar supaya mereka boleh dibantu dengan seadilnya. Sebab umum macam saya katakan tadi, isu kesihatan mental dan isu penyakit mental sebenarnya dua perkara berbeza. Jika sekiranya pelajar kita unfortunately didiagnosa dengan penyakit mental, of course it's very difficult for them. Of course kita akan cuba untuk bantu mereka secara baik. Of course kita akan cuba bantu permudahkan urusan mereka secara baik. Tetapi of course kita faham ada limitasi-limitasi dari sudut pentadbiran universiti dan sebagainya yang kita akan hormati. Okey, saya rasa setakat itu dulu. Saya buka kepada soalan jika ada. Nampak macam ada Di chat tu ada doktor soalan. Okey, baik. Okey, soalan pertama daripada Nurizmi Jamal. Ada pelajar inform dia ada anxiety. Adakah benar pelajar yang ada anxiety ni memang membuatkan dia tidak fokus dalam pelajaran dan pengajaran? Okey, yang pertama sekali seperti yang saya katakan, bila seseorang pelajar itu menyatakan bahawa dia ada anxiety, kita akan minta dia untuk dapatkan pengesahan profesional berkaitan dengan anxiety dia. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan doktor-doktor sekalian, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang banyak kali disalahfaham lah. Asalkan anxiety dia sakit mental, asalkan anxiety dia maksudnya ada masalah penyakit, asalkan anxiety dia ada isu dengan kewarasan sebenarnya. Sebenarnya tidak. Sebab bukan semua anxiety itu dikira sebagai penyakit. Sebab secara asasnya, anxiety adalah salah satu emosi yang normal. Okey? So yang pertama sekali kita akan minta dia untuk mendapatkan bantuan profesional. Yang kedua adalah, yes, sudah tentu seseorang yang mengalami anxiety, dia memang ada gejala tidak memfokus, tidak boleh concentrate dan juga mungkin mengalami masalah nak ingat benda. Sebab apa? Mereka gelabah 24 jam. Dan biasanya umumnya tuan-tuan puan, kegelabahan atau kegelisahan pelajar-pelajar ini dia tak boleh sorok. Kalau seorang pelajar itu anxiety tuan-tuan, dekat dalam kuliah pun korang akan nampak dia orang ni tak boleh, korang nampak dia berpeluh-peluh, korang nampak dia gelabah 24 jam, korang nampak macam dia tak boleh duduk diam, korang nampak macam dia keluar masuk, tetapi bukan macam orang ADHD. ADHD tadi dia macam
bosan, dia buat muka, dia buat gaya dan sebagainya yang nampak macam dia tak berminat. Tapi orang anxiety ni dia nampak macam nak cuba tetapi dia gelisah. Nampaklah dia berpeluh-peluh, dia masuk pun kalut, keluar pun kalut. Cara dia susun benda pun kalut-kalut. So kita boleh nampak kekalutan dia all the time. Orang anxiety, dia tak boleh control. Dia bukan macam cakap saya ni anxiety puan doktor, prof, tetapi kita nampak dia dekat dalam kuliah relax, kita tengok macam tu. Anxiety, itu bukan anxiety tuan-tuan. Itu mungkin anxiety dia benda lain. Adalah benda lain, tak tahulah apa dia kan. Tapi anxiety bukan begitu. Orang yang anxiety, betul-betul anxiety, kalau contoh lah dia boleh katakan. Sebab anxiety ni ada macam-macam diagnosis dia. Kalau katakanlah anxiety itu ialah berkaitan dengan social anxiety. Social anxiety maksudnya nak datang kuliah pun tak boleh. Kan? Most of the time dia dekat rumah je tuan-tuan. Dia akan call kata sakit lah, pergi MBMC, dia akan cari alasan lah untuk tak datang kuliah. Kalau datang kuliah pun dia akan duduk belakang sekali kat hujung sana, lepas tu dia akan diam, gelap, kalau boleh lagi gelap lagi bagus, adalah macam tu. Tapi dia tak pernah berbunyi, berdecit pun tidak. Bila habis dia kuliah, dia lah nombor satu keluar. Kita tak keluar lagi, dia keluar dah. Itu mungkin dia ada social anxiety. Tapi mereka akan cuba untuk datang. Anxiety yang kedua, mungkin generalized anxiety. Generalized anxiety ni umumnya adalah mereka akan, macam saya kata tadi, dia akan 24 hours gelabah, gelisah, bimbang, yang tak apa-apa. Dan orang ini akan sentiasa kelihatan kalut. Kan, kalut 24 jam. Kita boleh nampak kekalutan dia tu. Kita dah boleh nampak tak tenang dia tu. Kita boleh nampak dia restless dia tu. Kita boleh nampak berpeluh-peluh, macam saya katakan, macam sentiasa berkerut 24 jam. Risau je. Tanya soalan pun berulang-ulang kan. Dia akan tanya kita, doktor macam ni betul ke doktor? Tapi kalau doktor dia, lepas tu kita tengok soalan dia macam kau ni dah macam tak relevan soalan kau ni. Kan kita dia naik geram. Sebab apa? Dia ulang soalan yang sama. Contoh macam korang bagi dia assignment kan. Dia akan tanya soalan assignment tu. Dia akan message, dia akan WhatsApp, dia akan voice message korang. Tanya benda macam benda yang sama. Macam ni ke doktor? Dia akan very dependent on you. Sebab apa? Dia ada risau. Bimbang itu akan mengganggu konsentrasi dia, bimbang itu akan mengganggu kefahaman dia, bimbang itu akan mengakibatkan mereka tak boleh fokus dan tak boleh ingat. Dan ia kelihatan. Dia bukan macam budak nampak chill tapi kata anxiety. Itu tidak sama sekali. Kalau dia kata juga, suruh dia pergi jumpa doktor. Okay. Ada juga anxiety yang sifatnya adalah panic attack. Panic attack ni maksudnya adalah budak tu nampak chill, tapi tiba-tiba kita nampak macam dia macam hyperventilate, macam gelabah. Orang yang terkejut, nampak macam orang yang tengah terkejut ataupun tengah panik. Faham kan? Macam mana perasaan nampak orang panik macam mana? Anxiety ni memang kelihatan tuan-tuan. Dia tak boleh suruh. Kalau panic attacks kan, kita akan tiba nampak budak tu tiba-tiba hyperventilate. Maksudnya bernafas laju, tiba-tiba macam nak pita, muka jadi pucat lesi tiba-tiba. Maksudnya dia sedang diserang oleh panic attack. So panic attack pun kelihatan. So umumnya saya boleh katakan bahawa anxiety ni boleh dilihat. Orang boleh nampak kelainan ni. Dia bukan boleh dakwa-dakwa macam tu. Okay, mesti ada. Kalau macam korang tak nampak pun kelainan itu, minta dia jumpa dengan profesional untuk dibantu. Okay. Dan even if let's say, dia kata macam saya tak boleh fokus lah doktor, saya tak faham lah pengajaran. Okay. Kita akan tanya dia, apakah mitigation yang diorang buat untuk bantu mereka faham dengan lebih mudah, untuk mereka cuba untuk atasi. Sebab umumnya tuan-tuan, dalam konteks kita membantu mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental, bukan dengan advice. Bukan dengan cara kita nasihat, kau kena buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Kita akan minta dia, okay, what do you think that you can do untuk improve things? Apa yang korang rasa korang patut buat? Apa yang korang rasa korang boleh improve? Apa yang korang rasa korang perlu tinggalkan? Apa yang korang rasa korang perlu tambah dan sebagainya. Kita akan minta dia untuk figure out sendiri. Kita panggil sebagai pemandu, kita sebagai penasihat, supervisor saja untuk apa yang mereka lakukan. Bukan penentu apa yang mereka, kita bukan nak coach. Kita bukan nak jadi ibu bapa mereka. Yang nak kena suruh 1, 2, 3, 4, 5 kena atur hidup mereka. No. Kita akan try untuk empower mereka untuk buat keputusan. That's the best way untuk kita bantu orang yang ada masalah kesihatan mental. Empowering them. Sebab kita tidak mahu orang-orang ini dependent. Sebab dependent tidak akan membantu masa depan mereka. Dia akan mendatangkan masalah pula. Sebab apa? Bila keluar uni nanti dia orang tak tahu nak cari siapa dah. Sometimes even dah keluar uni pun dia contact kita. Doktor, encik, puan, apa yang saya patut buat ini. Macam everything you need to, kita pula yang kena decide. Kalau apa jadi, korang juga yang kena salahkan. So we don't want that. Kita nak empower dia orang untuk buat keputusan. So lebih kepada kita akan cuba untuk supervise mereka untuk buat keputusan yang betul. Bukan dengan memberikan nasihat semata-mata. Okay, that will be the way. Okay, soalan yang kedua adalah oleh Puan Tabaria binti Saharan. Saya ada pelajar yang memang dah diagnos sakit mental dan konsumsi ubat
Adakah jika pelajar sentiasa diberikan assessment yang banyak akan memberikan bahaya kepada pelajar tersebut? Jawapan umumnya tidak. Okey, sebab apa-apa macam saya kata tadi, kesihatan mental yang baik adalah termasuk upaya untuk mengenangani stres dan melaksanakan tugasan sebagaimana yang sepatutnya. Okey, yang dia ada adalah penyakit mental. Yang kedua, mungkin dia ada isu kesihatan mental, itu tidak apa, itu mungkin kita akan figure out. Tetapi jika walaupun seseorang itu didiagnosa mempunyai penyakit mental, tidak semestinya mereka ni tidak boleh menerima tahap penilaian yang sama, tidak boleh menerima tugasan yang sama dan sebagainya. Mereka juga perlu diberikan tugasan dan tahap penilaian yang sama bagaimana pelajar lain. Itu adalah asasnya. Namun jika sekiranya contoh macam mereka kata, oh saya tak boleh buat assessment bagaimana, nanti saya penetek. Yang tu sebenarnya mereka kena bekerjasama dengan dia punya terapi untuk bantu selesaikan secara bersama. Sebab it's not fair bagi saya untuk kita letak dia punya apa yang kita panggil tahap tu rendah sangat. Macam mana kualiti dia nanti kan? Macam contoh macam orang lain semua buat assessment, dia buat 2, 3, itu bukan budak universiti kan. So kita kenalah ada tahap minima yang kita boleh tetapkan sebagai tahap yang korang kena capai walaupun korang ada masalah ini kan. Yang tu kita boleh, I would say that decision tu tuan-tuan puan kena dibuat secara kolektif oleh department anda, fakulti anda. Kalau boleh elakkan daripada decision tu dilakukan oleh anda seorang saja. Sebab apa? Dia boleh makan diri. Sebab ada lecturer yang cuba untuk meletakkan decision tu. Tapi bila berlaku apa-apa masalah, lecturer itu yang disalahkan. So tak bagus lah. Sebab seperti yang saya katakan, assessment pelajar mestilah secara setara, tak kisahlah apa diagnosis mereka ada. Okey, mungkin mereka ada alasan-alasan menyebabkan mereka tak boleh buat ini dan itu, mestilah berdasarkan pengesahan doktor. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada cara lain, mekanisme lain untuk assessment yang mereka agree untuk lakukan. Kalau contoh dia kata macam saya tak boleh buat kerja berkumpulan banyak-banyak sangat sebab saya ada social anxiety. Okay fine, dia ada social anxiety, so you cannot buat kerja berkumpulan banyak. So apa compensatory mechanism you boleh buat? Sebab I need you to work with group juga kan, macam mana? So let them figure out. Kalau dia kata saya tak tahu nak buat macam mana, okay now what do you want to do? So mesti ada benda yang dia boleh commit to sebagai pengganti kepada assessment itu. Dan jika sekiranya contoh macam even bare minimum pun tak boleh. So kita kena open kepada kita kena bincang in terms of what do you think? Do you think that you need to take a rest first, get treatment properly and then come back semester depan ke macam mana kan? So that is always mesti ada punya cara yang universiti, pihak fakulti yang boleh lakukan untuk pelajar sebegini, okay? Sebab macam saya katakan, assessment yang normal untuk orang biasa tidak membahayakan even kepada pesakit mental, melainkanlah kalau katakanlah ni cerita kartun je lah kan. Contoh macam assessment dia lah menembak. Of course lah kalau orang tu ada psikosis, tak boleh lah bagi dia misalnya menembak kan, memang tak kena lah. Tapi kalau macam anxiety, depression sebagai assessment mereka dilakukan sebagaimana biasa. Kalau mereka ada masalah, halangan sebagainya, mesti kena inform. Kita akan ingatkan kepada mereka, kalau you ada masalah apa-apa, please inform us and tell us what is your apa you punya cadangan lain kalau ada. Dan cadangan tu mestilah agreeable oleh semua orang bahawa itu adalah minimum yang kita nak daripada dia. Minimum bukan maksudnya rendah sangat, tidak. Sebab memang ramai pelajar uni yang akan, even kat kami pun, tuan-tuan, kami pun ada banyak universiti kat sebelah sini, yang pelajar uni yang diagnosis dia mungkin di ke JD, datang kat kami nak minta kami buat satu surat kata dikecualikan daripada ini dan itu. Kita tidak akan buat benda macam ni. Sebab apa? Itu tidak adil untuk penilaian yang betul sebagai seorang pelajar universiti. Kita akan tekankan sebagai pelajar universiti apa syarat, apa pelajaran yang kena selesaikan, apa yang punya target sebenarnya. Memang kita akan tekankan benda tu. So mereka tak boleh gunakan surat kami untuk tak boleh buat ini, tak boleh. Itu bukan cara dia. Kalau memang you rasa macam dia kata macam memang tak boleh buat, so mungkin kita akan apa yang anda boleh buat adalah beritahu kepada pelajar tersebut kalau you boleh berikan satu surat doktor yang menyatakan you memang tak boleh buat assignment tu, and then I can take it. If not, minta maaf banyak-banyak. Dalam konteks objectivity, kami tak boleh buat macam tu. Sebab tuan-tuan puan kena faham bila jumpa kami cerita lain pula. Bila jumpa tuan-tuan puan cerita lain pula. So di sini kita akan minta hitam putih. Ada di kalangan mereka kata, oh lecturer saya so datang dekat hospital, so dapat surat dari doktor, so tak buat apa-apa. Macam, are you sure? Kan, kami takkan tulis surat tak boleh buat apa-apa, tak perlu buat apa-apa. Tak, kami akan buat assessment yang
Yang objektif kita kata, okey, pelajar ini dalam proses rawatan, contoh ayat yang kita menggunakan pelajar ini dalam proses rawatan dan dalam pemulihan dan tidak ada halangan untuk meneruskan pelajaran sebagaimana yang sepatutnya. Itu kadang-kadang the typical template yang kita akan bagi. Kita akan tulis contoh macam pelajar ini tidak perlu dalam kuliah ke, pelajar ini tidak perlu assessment ke, pelajar ini, tidak, kami tak akan buat macam tu sebab that is not the good way untuk budak-budak itu. Sebab walaupun sakit, kita masih lagi nak membina orang itu. So macam saya katakan, kesihatan mental dan penyakit mental tu lain. So kita still lagi nak bina kesihatan mental dengan baik supaya dia boleh cover masalah penyakit yang diorang ada dan mereka boleh keluar daripada universiti itu dalam keadaan yang bagus. Okey, itu adalah benda yang kita boleh buat. Okey, bagaimana nak beri bantuan segera kepada seseorang yang mengalami panic attack? Okey, very simple, teman-teman. Panic attack ni adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang dan gejalanya paling maksimum pun 20 ke 30 minit. Dia akan hilang sendiri. Okey, so jika sekiranya kita melihat seseorang itu ada panic attack, kita lihat orang ada panic attack. Nombor satu, make sure bahawa orang jangan kerumun dia. Okey, berikan dia ruang, ventilation yang bagus. Kalau contoh macam dia duduk rapat-rapat, kita minta dia, okey, semua bagi ruang kat dia. And then suruh dia duduk dalam keadaan selesa yang dia rasa selamat. Kalau dia nak baring, dia baring lah. Kalau dia duduk, dia duduk lah. Kalau dia rasa macam dia perlu ke bilik lain, bawalah dia ke bilik lain. Sebab dalam lepas itu, kita just tunggu saja untuk memastikan dia selamat saja. Tak perlu nak cakap apa-apa. Unless kalau dia kata, doktor boleh cakap apa-apa, tak ada. Doktor cakap lah apa-apa. And then kita boleh cakap apa-apa. Ada setengah orang yang ada diserang panic attack, dia nak minta orang bercakap. So kita akan cakap apa-apa yang lain, bukan nasihat kat dia. Jangan nasihat kat dia, bukan, tak perlu cakap yang dituju kepada dia. Cakap yang benda-benda random saja. Okay, benda-benda random saja. So kita cakap benda-benda random dan sebagainya, sebab dia perlukan dengan suara untuk rasa tenang. Ada yang kata, doktor, saya nak minta senyap pun. So usually kita kata, what do you need now? Biasanya orang yang panic attack, dia kata, kejap dia tu. Dia akan kejap. So macam tu. Okay. So kalau macam tu, you just tunggu. Okay. Are you okay now? Kita akan cakap breathing. Okay, relax. Kita sebut perkataan satu-satu. Jangan lecture pula. So kita cakap satu-satu perkataan. Okay. Mungkin nak suruh orang beri korang, mungkin tak tahu macam mana nak suruh dia orang grounding dan sebagainya, tak apa. Tapi at least beri ruang. Sebab umumnya panic attack tu bersifat sementara. 20 minit lepas tu dia akan okey. Lepas 20 minit later, okey dah, okey dah. Tadi macam tu je. So, dia akan space yang selamat, be there for a while and then just help jika perlukan apa-apa, practical practical things yang korang boleh bantu saja. So, tak perlu nak bercakap banyak-banyak, tak perlu nak nasihat atau lecture dia, just wait, tunggu saja. Mereka akan okey. Okay, kalau katakanlah dalam keadaan panic attack yang teruk, mungkin mereka boleh hyperventilate dan pitam. Syncopal attack. Tapi itu sebenarnya, itu pun jangan risau sangat. Yang dalam konteks itu, kalau terpitam kat situ, panggil je lah paramedics untuk bawa mereka ke. Biasanya, bila mereka pitam je, lepas tu dia akan normal dah. Sebab apa? Hyperventilation tu mengakibatkan mereka pitam. Bila mereka pitam, mereka dah tak hyperventilate. Nafas mereka kembali normal. Once nafas mereka kembali normal, mereka akan sedar balik. So, biasanya tidak akan berlarutan. Okay, itu panic attack. Sifatnya sementara. Okey, bagaimana nak bezakan faktor kesihatan mental menyebabkan addiction dengan lifestyle addiction ataupun addiction ini semuanya sama? Okey, addiction ni sebenarnya tak sama semuanya. Majority addiction diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh dan sebagainya kan. Ingin mencuba. Sebab ramai beranggapan bahawa kalau cuba sekali takkan terketagi. As simple as rokok lah tuan-tuan. Kita tahu ramai di kalangan kawan-kawan kita, ahli kawan kita yang merokok. Merokok tu sebenarnya kalau kita tengok konsep dia lah kan. Kita tengok batang rokok tu. Kita rasa macam tak senang sangat nak tinggalkan. Macam tinggalkan je lah kan. Contoh macam bulan puasa orang boleh tinggalkan. Tapi kenapa orang tak boleh tinggalkan kan? Lepas habis bulan puasa, buka puasa sebagai contoh. Buka puasa, mesti nak merokok. Sebab apa? Because of the addiction. Itulah sebenarnya addiction. Addiction sebenarnya bila kita mencuba, walaupun sekali, dia sudah cukup untuk mengakibatkan kita bergantung kepadanya cukup semua hidup. Sebab itulah dalam konteks addiction ni, sebenarnya bagi orang yang tidak mencuba, kononnya rasa kuat, kononnya rasa boleh berhenti, biasanya mereka takkan berhenti pun. Bagi contohlah, kalau kita bercabar perokok-perokok yang kita kenalkan, okay, why not you try lah berhenti merokok. Aku boleh berhenti merokok bila-bila masa, memang tak berhenti pun. Cakap, even nak kurangkan sebatang rokok pun macam azab. Azab macam apa, guluran jadi ni. Sebab apa? It's not about rokok itu lagi. About ketagihan. Ketagihan apa, especially dia akan menguasai orang pun. Kalau tak ada benda nak makan pun, rokok mungkin nombor satu lagi.
Kan even kalau susah macam mana pun kita boleh tengok ramai orang yang nak hidup pun kena dapat bantuan tapi rokok ada dalam poket. Kan kita macam mana ke logik ni kan? Itu ada kan? Itu ada. Sebab apa? Addiction. Lifestyle can cause addiction. Ramai orang mencuba-cuba, tiba-tiba addicted. Ada orang yang yang mencuba benda-benda ni diakibatkan oleh underlying mental health issues. Contohnya kemurungan, contohnya ADHD, contohnya anxiety. Ada orang mencuba benda ni kononnya boleh dirawat, boleh merawat masalah kesihatan mental mereka. Bagi contoh nowadays tuan-tuan, mungkin kalau korang tahu, mungkin korang tak tahu, ramai orang menggunakan ganja untuk merawat anxiety mereka, depression mereka dan sebagainya. Kononnya boleh dirawat. Akhirnya masalah tak selesai, masalah ketagihan pula jadi isu yang lain pula. Katanya bila ambil okey, memanglah ambil okey. Tak ambil tak okey pun. Kan? So it goes to back to square one kan. Ini kita katakan sebagai tingkah laku self-medicating behavior. Maksudnya mereka cuba untuk merawat diri sendiri dengan cara yang silap. Okey, itu golongan kedua. Maksudnya orang yang cuba merawat penyakit. Golongan ketiga adalah orang-orang yang mempunyai gejala yang mengakibatkan mereka mengambil barang-barang tertentu. Sebagai contoh macam bila seseorang itu ada masalah bipolar. Bila mereka ada bipolar, bila mereka ada anxiety, mungkin bila mereka ada masalah psikosis, pertimbangan akal mereka itu tak kena. Bila pertimbangan mereka tak kena, mereka boleh ada kecenderungan untuk melakukan kesilapan di kehidupan dan akhirnya mengakibatkan ketagihan. Memang kita jumpa ramai di kalangan penagih kita, penagih especially penagih zaman moden, penagih-penagih zaman sekarang ni, majoriti mereka ada masalah lain sebenarnya. Tapi bila dah ketagihan, sebab itulah jadi macam lagi susah untuk dirawat. Sebab itulah nowadays tuan-tuan, masalah ketagihan tidak lagi dikira sebagai masalah tingkah laku. Masalah ketagihan dilihat juga dari sudut perubatan. Sebab apa? Mereka perlukan ubatan untuk membantu penyakit mereka juga. Masalah ketagihan tu memerlukan ubat pula untuk bantu mereka keluar. Itulah situasi. So, quite difficult. Bergantung case pada case by case. Tetapi nowadays bercampur dah. Orang yang addicted ada mental illness, orang yang mental illness ada addiction. Orang yang ada masalah pun ada masalah addiction dan sebagainya, bercampur-campur. So, usually kami akan tengok balik, kita tengok siapa datang dulu, mana yang lebih teruk dan sebagainya untuk kita selesaikan satu demi satu. Alright? Saya serahkan kepada Dr. Pranela. Hari ni saya dah siri yang ketiga ni doktor. Bila siri yang ketiga ni tambah lagi lah ilmunya daripada doktor. Hari tu 1, tambah 2, tambah lagi sebab pengisiannya berbeza tetapi pengalamannya pengisiannya sama tetapi pengalamannya berbeza-beza. Sebenarnya saya ada juga beberapa soalan yang saya nak tanyakan. Tapi tak apa doktor, saya ada lagi siri 4 dan 5 nanti sebab tak nak drag masa doktor lama dan saya faham doktor pun sibuk dengan klien yang pesakit kan. Jadi saya minta maaf lah kalau ada gangguan tadi kan sedikit banyak. So saya rasa kalau tak ada soalan saya akan tutup program kita pada pagi ni lah doktor. Jadinya mungkin saya serahkan kepada MC, ada tak kat situ Cik Amir untuk bercakap. Dan terima kasih Dr. Rostam. Kita jumpa lagi esok pukul 2.30 petang. Yep, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Rostam bin Mazin daripada Hospital Sultan Bahiyah atas perkongsian dan penerangan sebentar tadi. Diharap semua peserta dapat mengambil manfaat di atas penerangan yang telah diberikan. Jika ada berjumpa dengan situasi-situasi yang telah dibincangkan sebentar tadi. Okey, dalam pautan saya ada berikan link untuk post test. Okey, jadi diminta semua peserta untuk menjawab soalan tu dan kemudian nanti saya akan kasih pautan untuk rekod kehadiran khusus pada hari ini. Jadi kita sudahi dengan tasbih istiqarah dan surah Wal-Asr.